Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada SMK Ceras Jaya kerana menjemput saya pada malam ini. Okey, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada adik-adik yang hadir pada malam ini, yang melihat live ini, yang menonton rancangan ini. Rancangan lah ni. Dan saya juga mengucapkan jutaan terima kasih buat ibu bapa semua yang juga saya tengok tadi masuk dan melihat mungkin sebagai menonton sebagai panduan untuk diri mereka, dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada SMK Ceras Jaya. Tachihau ni hau ma wanakam nandre wanakam sawadikap annyeonghaseyo ahlan wa sahlan wa marhaban bikum masa al khair, good night, salam sejahtera dan juga salam COVID-19, era COVID-19 buat semua yang menonton pada malam ini. Okey. Terlebih dahulu saya nak mulakan macam ni. Saya nak mulakan macam ni buat penonton-penonton yang hadir pada malam ini. Saya nak mulakan dengan prinsip 3S. Saya nak ukirkan dengan prinsip 3S. Apa yang saya nak nyatakan tentang 3S, penonton sekalian? 3S adalah berkaitan dengan macam mana kita nak proaktifkan diri kita. Macam mana kita nak proaktifkan diri kita apabila kita mendengar ceramah secara online. Sebab pelajar-pelajar, cikgu-cikgu, ibu bapa di luar sana, saya nak beritahu kepada pelajar-pelajar, ibu bapa dan guru-guru, kita sudah terbiasa dah sekarang dengan cara online. Kita sudah menjadi satu benda rutin penggunaan online ni. Cumanya saya nak beritahu kepada pelajar-pelajar, guru-guru dan juga ibu bapa, kajian telah dibuat di Oxford University yang menyatakan bahawa konsep online ini mampu diukur dengan hanya 40 ke 60% saja. Maksudnya adalah keberkesanannya mampu diukur hanya setakat itu saja. Dia tak boleh nak go up lagi, nak pergi lagi, ataupun dia nak turun, semakin turun tu mungkin berlaku. Dia berbeza dengan cara kita berprogram offline dan cara kita berprogram online. Jadi cara kita beronline seperti ini, dia mampu diukur sebanyak 40 ke 60%. Tapi saya nak beritahu penonton, 60% yang dinyatakan oleh Oxford menyatakan bahawa itu adalah kadar keberkesanan, tapi dia boleh meningkat sekiranya ada proaktifnya pelajar-pelajar, ada cara yang tersusunnya, tersusunnya cara penyampaian, dan insya-Allah dia mungkin boleh menjadi 80 ke 90%. Okey. Saya nak mulakan dengan 3S. Sebab saya sekarang saya nampak yang menonton seramai mungkin 63 partisipan ataupun 63 orang yang menonton. Okey, saya nak kita lakukan 3S. Yang pertama, pelajar-pelajar, saya nak anda ukirkan S pertama adalah senyuman. Saya nak anda senyum dahulu. Senyum di hadapan kamera anda. Mengapa saya minta anda senyum? Mengapa saya nak minta anda senyum? Kerana senyum ini boleh memberi dua perkara. Dipanggil sebagai aura. Aura positif. Apabila kita senyum, dia secara automatik dia memberi aura kepada muka kita. Dipanggil zygomatic major muscle dan juga orbicularis pada bahagian mata ini. Dia memberi aura pada keceriaan muka kita. Jadi pelajar-pelajar, walaupun anda di hadapan kamera, walaupun anda di hadapan laptop, walaupun anda di hadapan handphone masing-masing, senyum di hadapan kamera anda itu. Senyum. Tak apalah, tak nampak muka anda pun tak ada masalah lah. Yang penting senyum dahulu. Senyum. Okey. Dan yang kedua, dia boleh membantu endorfin, tentang hormon endorfin kita semakin seronok mendengar. Bila kita senyum ni. Okey. Senyum Okey. Tulis pada bahagian komen. Senyum. Yes, smile. Aisyah, Naili, Adam, thank you Aisyah. Smile. Senyum. Satila, somebody. Kemas. Okey, senyum dahulu. Yang kedua. S yang kedua. Apa yang saya nak nyatakan kepada anda untuk kita bangkitkan proaktif kita dalam sudut online ini, saya mohon anda buat S yang kedua. S yang kedua ini adalah sampaikan. Apa yang saya nak sampaikan? Apa yang saya nak anda sampaikan? Okey. Sampaikan kepada orang sekeliling anda.
Sampaikan kepada orang sekeliling anda. Tak kira siapa-siapa Tak kira siapa-siapa. Mak ayah ke, kawan-kawan anda ke, ataupun anda berada di kedai makan sekarang, sampaikan kepada mereka. Sampaikan kepada mereka bahawa anda dalam proses program. Anda dalam proses mendengar ceramah. Sampaikan. Kalau anda berasa bersama kucing anda di sebelah, sampaikan kepada makhluk bernama kucing itu bahawa anda dalam proses program menuntut ilmu. Sampaikan. Mengapa saya nak anda sampaikan kepada mereka-mereka di sekeliling anda itu? Kerana supaya mereka sedar bahawa anda nak ilmu. Taklah anda buka YouTube ni nampak macam nak tengok kartun ke, contoh tengok filem ke, tengok apa-apa benda dalam YouTube kan. Baru nampak nampak karakter anda nak pada ilmu itu ada. Sampai kepada mereka, anda buka YouTube ini untuk mendengar ceramah. Dengar ceramah. Okey. Boleh sampaikan. Okey. Yang kedua, dalam sampaikan kepada yang tak join lagi. Sekarang dah 70. Bagus. Sekarang dah 70. Sampaikan kepada yang tak join lagi. Sampaikan kepada rakan-rakan kita. Kawan-kawan kita, seluruh pelajar-pelajar di SMK Cerdas Jari, sampaikan kepada mereka. Jom masuklah. Sebab apa yang saya nak ukir ataupun saya nak kongsi kepada anda, perkara penting untuk kita ambil sebagai panduan, sebagai pelajar untuk ukirkan kejayaan. Okey, sampaikan kepada mereka yang tak masuk lagi. Mesej kepada mereka, sampaikan, beritahu, baru masuk dan masuk. Okey, sekarang kita tengok berapa bilangan view yang melihat menonton dalam channel YouTube UBK kita. Okey, sampaikan kepada mereka tak masuk lagi. Dan yang ketiga, apa yang saya nak anda sampaikan? Okey, sampaikan kata-kata motivasi kepada yang telah masuk. Sampaikan kata-kata motivasi kepada yang telah masuk. Saya tengok ramai yang masuk sekarang. Nampak nama So Ya. Saya nampak nama Suryati Kamarudin. Saya nampak nama Dalilah. Okey, ini yang telah masuk. Okey, sekarang tuliskan tuliskan pada ruangan komen kata-kata ini. Kata-kata adalah fight pagi. Tulis bahagian komen. Fight pagi. Maksud saya adalah anda kena fight untuk lawan fikiran anda, lawan emosi anda untuk mendengar ceramah ini. Fight pagi. Tulis. Sampaikan kepada rakan-rakan anda yang telah masuk sekarang. Tulis pada bahagian komen kata-kata ini. Fight dan pagi. Alright, bagus. Okey, jadi bagus. Yang senyum, yang sudah sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada anda. Dan terakhir, dalam S terakhir, apa yang saya nak adalah anda sedia. Okey, mengapa saya nak anda sedia? Sebab kita ini channel YouTube. Okey, terima kasih adik Dalilah. Fight pagi, bagus. Fight pagi. Okey, kita dalam prinsip online secara YouTube. Bila cara YouTube ni, dia antara pro and contra lah kan. Pro and contra. Dipanggil sebagai pendekatan yang mungkin tak sama dengan Google Meet, mungkin tak sama dengan Zoom. Sebab saya yang bercakap, anda tak mampu untuk berinteraksi pun dengan cara chat. Okey. Jadi, saya nak anda sedia. Sedia apa? Saya nak anda sediakan kertas. Sebab apa yang saya nak kepada anda, penonton, bahawa kertas itu untuk anda menulis. Sebab saya akan tayang slide lepas ni. Saya akan berikan anda slide. Dan slide ini, bila saya tayang, anda tengok dan anda tulislah. Boleh? Dan di samping slide itu juga saya akan present cara penyampaian saya akan menulis pada whiteboard ini. Tulisan tak cantik. Saya akan tulis di whiteboard ini. Jadi, penonton, adik-adik, saya nak anda sediakan kertas, sediakan pen, sediakan apa-apa peralatan untuk terus kekal bersama program ini. Okey? Boleh? Kalau boleh, katakan boleh pada bahagian chat. Boleh. Kalau boleh, jom kita teruskan.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita pergi kepada alignment dan balancing. Alignment dan balancing, kalau mudah perkataan alignment balancing inilah kereta lah kan. Nak baiki bahagian tayar tu. Alignment dan balancing. Okey. Jadi pelajar-pelajar, adik-adik, cikgu-cikgu, guru-guru dan juga mak ayah yang menonton. Okey, saya nak mulakan lagi ni. Saya nak mulakan konsep dan prinsip. Prinsip 5T. 5T. 5T, 5. Ni 5 lah. 5T, 5T. Apa yang saya nak, pendahuluan ini supaya anda berfikir. Supaya kita sama-sama berfikir. Bukan anda saja, saya juga kena berfikir supaya kita ini sentiasa dalam keadaan positif. Okey, positif dan negatif. Saya buat positif and negatif. Positif and negatif. Apa ini 5T, Cik Muiz? 5T ni adalah, pertama, dalam kehidupan kita sehari, kita akan ada 5T. Sekali lagi saya sebut kehidupan kita sehari akan ada 5T. Akan ada 5T. Boleh faham Boleh faham? Okey. Apa itu 5T? Dalam seharian kita itu, pertama, kita akan ada trouble. Kita akan ada trouble. Kita akan ada masalah. Kalau bahasa psikologi cantik sikit dipanggil, kita semua akan ada cabaran. Kalau bahasa psikologi lah, bahasa psikologi, cabaran ini lebih cantik daripada masalah. Okey, kita semua ada masalah. Saya mudah ni baca perkataan masalah. Kita semua akan ada masalah. Tak kira lah siapa-siapa, tak kira lah cikgu ke, mak ayah ke, saya ke sebagai trainer, anda sebagai pelajar, kucing sendiri pun semua ada masalah. Semua ada masalah. Menunjukkan bahawa kita kena handle masalah. Kita kena handle cabaran. Okey. Jadi dalam mengatasi cabaran itu, adakah kita nak pilih positif atau negatif? Itu kena faham. Adakah kita nak pilih positif ataupun negatif? Kalau anda pilih positif, dia akan memberi dorongan ataupun dengan boleh membantu anda kepada masalah. Tapi kalau anda memilih masalah itu secara negatif, anda memandang cabaran itu secara negatif. Contoh COVID-19. Anda beranggapan COVID-19 ini membuatkan anda tidak semangat, membuatkan anda jadi lemah, membuatkan anda jadi down. Okey, menyebabkan anda semakin jadi dipanggil overload stress. Jadi semakin jadi lemah, semakin lemah. Okey, tapi kalau orang beranggapan trouble itu adalah motivasi, contoh dia hilang kerja. Bila hilang kerja, dia anggap bahawa itu motivasi baginya untuk mengkreatifkan otaknya, mengkreatifkan dirinya mencari peluang kerja yang baru. Yang tu dipanggil positif. Orang yang meletakkan masalah itu secara positif. Macam anda lah kan. Kalau anda beranggapan PDPR itu negatif, maka dia akan jadi masalah lah. Tapi kalau anda beranggapan bahawa PDPR yang anda selama ini laksanakan itu positif, memberi peluang yang terbaik, memberi satu konsep semangatnya baru, ia akan jadi positif. Trouble itu menjadi positif. Okey, yang pertama, T yang pertama. Yang kedua dipanggil task. Iaitu tugasan. Setiap hari kita akan lalui tugasan. Tak kira siapa-siapa tugasan itu lain orang lain cara tugasannya, lain orang lain cara bidangnya, lain cara orang lain cara pangkatnya. Itu tugasan masing-masing. Jadi orang pekerja macam pekerja mungkin ada tugasan dia. Pelajar ada tugasan anda, mak ayah ada tugasan mak ayah, cikgu-cikgu ada tugasan cikgu-cikgu. Jadi juga dalam tugasan juga pelajar-pelajar penonton kena juga memilih antara positif dan negatif. Kalau kita beranggapan tugasan kita itu bebanan, macam belajarlah adik dengar baik-baik. Kalau anda beranggapan bahawa belajar sekarang ada bebanan, dia akan jadi negatif lah adik. Anda rasa macam terbebannya belajar, rasa tak syoknya belajar, rasa tak minat belajar, dia akan jadi bebanan lah. Tapi cuba tukar tugasan anda berTikTok. Anda berTikTok, goyang-goyang kan. Dia menjadi seronok. Jadi tugasan itu telah menjadi positifkan anda. Jadi sekarang pilihan di tangan anda. Adakah anda menilai tugasan belajar itu positif ke negatif? Jadi itu yang kedua. T yang kedua. T yang ketiga adalah time.
masa anda. Dalam pemilihan masa juga, Dik, dalam pemilihan masa, penonton juga perlukan melihat kepada positif negatif. Ada orang memandang masa itu positif dan ada orang memandang bahawa dia jadi negatif kepada masa dia, masa yang dia ada. Jadi masa juga perlu dipandang kepada arah positif. Kalau anda banyak pergi kepada negatif, dia akan banyak anda merasakan diri anda rasa macam rugi. Rugi, rasa macam cepatnya masa berlalu, dia akan pergi macam tu. Tapi kalau orang memanfaatkan masa, dia tak rasa rugi pun. Bahkan dia rasa macam setiap masa yang dilalui itu memberi satu suntikan kebaikan untuknya. Dan trouble, task time, dan satu lagi dipanggil trust. Kepercayaan. Dalam trust, Dek, penonton, dalam trust saya nak beritahu kepada anda, setiap hari kita akan terlibat dengan kepercayaan orang ramai. Macam anda pelajar, mak ayah percaya tak anda? Macam anda adik-adik pelajar, adakah anda percaya kepada mak ayah? Konsep trust ini sentiasa berlaku. Sebab Tuhan ajar kita untuk kita percaya. Itu sebab dalam trust ini wujudnya konsep akidah kan, akidah kita percaya kepada Allah. Jadi menunjukkan bahawa kepercayaan. Kalau dalam konsep ini kita percaya bahawa kewujudan kita ini kadang-kadang boleh memberi bebanan, boleh memberi semangat ke tak, ke trust, kepercayaan kita. Adakah kita percaya diri kita? Terpulang pada kita. Adakah kita memilih positif atau negatif? Adakah kita percaya dengan orang lain positif atau negatif? Jadi, pemilihan itu di tangan anda. Dan terakhir, dipanggil tim. Tim. Okey. Dalam tim ini adalah berkaitan dengan, saya nak beritahu kepada anda, berkaitan dengan ruangan sokongan. Maksud saya lah, siapa siapa yang dipanggil sebagai bubble circle anda, siapa yang berada pada circle anda, siapa tim anda, siapa orang yang berdamping dengan anda, siapa kawan anda, ini tim. Siapa jiran anda, ini tim. Dan benda ni berlaku tiap-tiap hari, akan bertemu dengan tiap-tiap hari benda ni. Orang-orang sebalik orang yang ada dalam circle anda. Okey. Jadi 5 T inilah saya nak permulaan saya. Sebelum saya pergi kepada tajuk, sebelum saya pergi pada topik perbincangan, saya nak anda positifkan dahulu. Sebab ini setiap-tiap hari akan berlaku trouble, tiap-tiap hari akan anda tugasan, tiap-tiap hari anda akan bermain dengan masa, tiap-tiap hari anda akan pergi kepada trust kepercayaan diri ataupun orang lain, dan juga tiap-tiap hari anda akan berada dalam circle, iaitu tim diri anda atau orang lain kepada anda. Okey, boleh faham adik-adik? Okey, cantik anda tulis. Boleh tulis konsep ini 5T. Positifkan 5T sekarang. Trouble, task, time, trust dan team. Okey? Kalau boleh, katakan boleh. Alright. Sebab saya tak dengar kata-kata anda selalu kalau Google Meet, Zoom, nak dengar suara anda, respon anda. Okey, jom. Kita pergi kepada pembelajaran kita. Saya pergi kepada share. Share screen. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen. Okey, saya share screen. Okey. Okey. Okey, kejap pelajar-pelajar Okey, saya nak tanya anda. Okey, sebelum saya pergi jauh, anda dengar tak suara saya? Boleh tak pertama saya nak tanya, nampak tak skrin ini? Boleh komen pada ruangan. Nampak tak skrin yang saya share? Nampak tak? Okey, dengar, nampak. Okey, bagus. Nampak, bagus. Okey. Okey, jom. Kalau nampak, bagus. Terima kasih. Yang komen, terima kasih. Nampak, bagus. Okey, sekarang 86. 86 partisipan yang menonton. Ajak lagi kawan-kawan, ramai-ramai, ajak lagi. Biar YouTube UBK Counseling kita ini semakin meningkat channelnya. Okey. Saya nak beritahu permulaan saya. Ini arasnya. Warrior, Elite, Master dan Grandmaster. Siapa yang bermain Mobile Legend, sudah pasti anda tahu benda ni. Siapa yang bermain Mobile Legend, anda akan tahu
perkara ini. Apa orang panggil peringkat-peringkatnya. Okey, saya tanya kalau anda tak dengar beritahu kalau dengar beritahu, dengar kalau dengar bagus. Okey, ini peringkat-peringkat yang ada pada Mobile Legend. Begitu juga dalam peringkat kita bermotivasi adik-adik. Motivasi juga ada peringkat-peringkat. Macam kita anda pelajar-pelajar bersama dengan guru-guru PDPR juga ada peringkat. Adakah anda ni peringkat warrior ataupun peringkat elite ataupun peringkat master ataupun peringkat grand master? Apa yang saya nak beritahu? Gini. Siapa di sini dalam 93 orang ni, siapa yang warrior? Siapa warrior? Dia macam ni, Dik. Warrior ni dalam PDPR, orang warrior dia hanya masuk dan hadir. Dia hanya masuk, hadir je. Masuk, dengar, lepas tu kalau dia nak left, dia left lah. Macam hari ni lah kan. Kalau dah buka dah YouTube ni, dah tengok dah, dah dengar dah saya bercakap, dia dengar. Kata tapi rasa macam masuk je dulu, lepas tu dengar semacam bosan sikit, dia left. Dia left. Ataupun dia skip. Orang macam ni dipanggil warrior. Orang macam ni dipanggil warrior. Dia hanya warrior saja. Dia berjuang untuk dirinya saja. Okey. Yang kedua, peringkat yang kedua. Siapa di sini peringkat macam ni? Dia hadir. Dia masuk. Dia masuk program ini. Dia dengar ceramah saya. Dia dengar Dia dengar perkongsian saya ini. Dia dengar. Di samping dia dengar, dia aktif. Dia aktif menulis, dia aktif chatting, macam ni dia macam Aisyah Naila, dia chat, dia respon, dia di golongan ini golongan elit. Golongan ini saya beritahu adik-adik, golongan ini dipanggil golongan elit dalam konsep online ni. Okeylah sikit, okeylah kan. Dia dengar, dia dia respon, okey. Tapi takkanlah kita nak jadi macam tu je kan? Okey, master, golongan master dia macam ni. Golongan master, dia hadir, dia fokus, dia respon. Dan saya nak beritahu anda, golongan master ini, dia kekal sampai habis. Dia kekal sampai habis. Kalau saya beritahu hari ini 2 jam, Dek. 2 jam ceramah ni. Dia kekal sampai 2 jam. Orang ini dipanggil tahap master. Wow. Tahap master. Bukan tahap warrior dah. Ini tahap-tahap master ni. Tahap-tahap hebat. Tahap-tahap yang dikatakan orang hebat ni, dia boleh kekal sampai ke penghujung. Sekarang 95 partisipan yang menonton, kalau boleh kekal, anda 95 ini adalah tahap master. Hebat. Tahniah. Dan terakhir, nak jadi grand master macam mana Cik Muiz? Grand master macam ni. Grand master adalah orang dia masuk dalam program ini, dia masuk dan dia respon. Dia aktifkan pembelajaran, dia bersedia, dia aktif dan dia kekal sampai penghujung. Tapi penghujungnya adalah dia aplikasi apa yang saya ajar. Dia aplikasi apa yang saya kongsikan. Yang ni dipanggil Grand Master. Tahap yang keempat. Okey. Boleh faham? Okey, sekarang saya tanya anda. Saya tanya anda semua, penonton-penonton yang mendengar. Anda nak pilih di tahap mana sekarang? Anda nak pilih warrior ke? Anda nak pilih elite ke? Anda nak pilih master ke? Anda nak pilih grand master dalam ceramah saya pada malam ini? Okey, pemilihan di tangan anda. Okey. Tulis bahagian komen. Tulis bahagian komen. Sambil-sambil tu kita pergi. Okey, grand master, bagus Nur Syuhada. Bagus. Okey, jom. Kita pergi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ramai grand master ni. Yang master saja. Bagus. Okey, sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah benda yang saya nak kongsikan kepada anda. Apa yang saya nak kongsikan, ini rujukan saya. Rujukan saya ambil dalam Al-Quran. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Okey, adik-adik, untuk rujukan saya pada malam ini, untuk model, untuk saya nak terjemah kepada anda, saya ambil rujukan daripada Al-Quran.
Mengapa dik? Mengapa saya kata macam tu? Sebab Al-Quran telah menyatakan segalanya tentang potensi manusia. Telah menceritakan tentang kejayaan. Sudah ada dalam Quran. Aflaha. Terdapat perkataan 40 perkataan yang Allah nyatakan kalimah falaha dalam Al-Quran. Menunjukkan Allah memberi satu bimbingan macam mana manusia nak berjaya. Ini ayatnya dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Okey. Cumanya pada malam ini, malam ini saya akan nyatakan kepada anda tentang ini sahaja. Dalam sudut ayat 1 sampai ke 4. Mengapa? Ini adalah bimbingan berkaitan diri kita. Diri kita sebagai energi untuk kita berjaya. Dia ada konsepnya, ada qad aflahal mu'minun itu konsep the power of belief, the power of focus, the power of discipline dan the power of giving melalui ayat 1 sampai 4. Okey, boleh faham? Kalau anda faham, saya harapkan anda boleh tulis pada bahagian komen. Boleh faham Cik Muiz? Boleh faham Cik Muiz? Okey. Apa yang saya nak nukir kepada anda, apa yang saya nak kongsi kepada anda melalui ayat 1 sampai 4 saja. Mengapa? Sebab ayat yang lain dia berbentuk ayat sinergi. Ini saya belajar tadabbur daripada Ustaz Syahari Abdul Rahman. Dia menceritakan bahawa ada dalam ayat Al-Mu'minun ini, dia ada prinsip energi, dia ada prinsip sinergi. Sinergi ini melalui ayat 5 sampai 9. Ini melalui prinsip kita dengan orang lain. Dipanggil the power of family, power dengan organisation dan power of management. Okey, ni melalui sinergi. Dan satu lagi penghujung tu ulaika humul warisun allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Saya nak beritahu pelajar-pelajar, saya nak beritahu penonton-penonton bahawa kedua-dua ini, energi dan sinergi ini semuanya bermatlamat. Semuanya ada matlamat. Matlamat apa? Dipanggil the power of dream untuk mendapat syurga dari Allah. Alright. Jadi inilah kalau kita faham ayat ni cantik. Cantik susunan Allah berikan kepada kita untuk kita ambil panduankan dia. Kita ambil pandukan dia. Okey, inilah yang saya nak berbicara dengan anda. Pertama, the power of dream plus 4 perkara ini. Jadi benda ini, the power of dream melalui ayat 10 hingga 11, ayat 10, 11 dan saya pergi kepada ayat 1, 2 dan 3 dan 4. Saya jadikan ia sebagai prinsip rule. Saya jadikan ia sebagai prinsip rule. Nak alignment diri kita, nak balancing diri kita, kita kena ada rule. Rule-nya adalah rule melalui prinsip remind your goal melalui the power of dream. Unshakable your belief melalui prinsip ayat pertama, the power of belief. Look your potential ataupun potensi anda, the power of focus, melalui ayat yang kedua. Dan eliminate your distraction, iaitu pengacau, ada gangguan, the power of discipline melalui ayat yang ketiga. Dan strive to grateful, iaitu dengan the power of giving melalui ayat 4. Okey, alhamdulillah, cantik. Ini susunan rule kita. Okey, tulis pada bahagian komen. Faham rule, faham rules. Okey, faham rule, R-U-L-E-S. Jom kita pergi kepada rules. Okey, faham rule. Kalau anda faham rule, bagus. Kita akan pergi kepada pembelajaran kita. Boleh faham. Okey, terima kasih. Alright, jom kita pergi kepada yang pertama. Ustaz faham bahasa Inggeris. Alright, saya tak faham bahasa Inggeris. Tak apa, siapa. Tak apa, jangan bimbang sebab saya dah tulis kat bawah tu ada bahasa-bahasa Melayunya. Okey. Alright, faham rules. Bagus. Ini rules yang kita nak remind dulu. Kita remind your goal. Maksudnya kita kena sentiasa ingat matlamat. The power of dream yang Allah ajar. Ulaika humul warisun allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Ini cantik ayat surah Al-Mu'minun 10 ke 11 menyatakan bahawa mereka itulah orang yang mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Dek, saya nak beritahu pelajar-pelajar, penonton, mak ayah, guru-guru, pelajar, semua yang menonton, saya nak beritahu bahawa kita sebenarnya ada satu dream. Dream nak masuk syurga. Tanyalah siapa-siapa, semua nak kepada kebahagiaan di penghujungnya. Semua orang nak kebahagiaan di penghujungnya. Jadi Allah telah meletakkan dua perkara.
Perkataan pertama dipanggil al-warisun, mewarisi. Mewarisi. Nak bagi tahu pembelajaran tentang mewarisi ni apa dia? Nak bagi tahu kepada kita bahawa kita semua ini sebenarnya secara fitrah semua nak berjaya. Secara fitrah kita semua nak berjaya. Tapi masalahnya mahu tak mahu je. Bertindak tak bertindak je. Tu je. Sedangkan Allah telah meletakkan al-warisun, menunjukkan bahawa waris ataupun belum tertulis sudah ada dah nama kita untuk kejayaan. Tapi pilihan di tangan kita pula. Pilihan di tangan kita pula nak berjaya atau tidak. Okey. Yang kedua, al-firdaus. Dalam perkataan ni menunjukkan bahawa syurga Firdaus. Kita kena anggap bahawa syurga Firdaus ini adalah matlamat paling utama, paling besar, the big dream. Dipanggil matlamat kita yang kita nak, mission kita nak ke arah Firdaus. Tapi apa pembelajaran kita boleh belajar? Semakin besar kejayaan yang kita mahu, semakin besar kekayaan, kebahagiaan yang kita mahu, maka semakin besarlah kepayahan, semakin besarlah cabaran, semakin besarlah usaha, semakin besarlah fokus. Jadi nak beritahu dua perkara ini berkaitan dengan sentiasa ingat matlamat bahawa pertama pelajar penonton, pertama saya nak beritahu bahawa Allah telah memberi kita lumrah kehidupan kita, semua orang nak berjaya, tapi atas pilihan kita berjaya atau tidak. Yang kedua, siapa nak berjaya dengan keadaan yang the big dream, dia perlukan banyak usaha, Okey, jom. Dia mau konsep macam ni lah, berimajinasi. Sekarang adik. Sekarang yang penonton-penonton di luar sana, sekarang anda cuba imajinasi. Anda cuma berimajinasi perkataan yang saya letakkan dalam slide ini. Apple. Kalau bahasa dipanggil apple. Bahasa orang barat kadang dia apple. Okey. Apple ni Kelantan. Apple, buah apple. Okey. Apple dan apple. Apple ni cuba anda bayangkan. Sebab saya nak anda bermatlamat Apple. Ada matlamat tentang Apple. Okey. Sekarang Apple tu gapo? Apple tu apa? Apple tu apple lah. Apple, buah apple. Cumanya perkataan Apple. Okey, sekarang saya nak anda bayangkan Apple. Saya dah boleh bayang dah Apple, bentuk Apple, betul? Sekarang semua dah boleh bayang dah bentuk Apple. Sebab Apple itu sudah ada dalam otak anda. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah meletakkan gambaran Apple. Sebab anda sudah ada matlamat tentang Apple itu. Okey, menunjukkan bahawa anda dah bayang Apple itu. Tapi Cik Muiz, saya tak bayang pun warna hijau, Cik Muiz. Saya bayang apple warna merah. Yes, tak apa. Walaupun anda rasa apple tu warna merah lah. Lain orang lain cara bayangan je. Lain orang lain cara matlamat dia inginkan. Jadi ada orang yang bayang warna merah. Tapi Cik Muiz, saya tak bayang pun apple ni, Cik Muiz. Saya tak bayang pun apple yang buah ni, Cik Muiz. Saya bayang benda ni. Saya bayang brand Apple. Saya bayang brand Apple sebab itu matlamat saya. Alright. Jadi sekarang adik-adik sekalian, saya tanya anda. Mampu tak anda membayangkan Apple ini? Tulis. Mampu tak anda membayangkan benda ini? Mampu tak? Kalau mampu, tulis mampu. Saya rasa semua mampu. Semua mampu membayangkan benda tu. Tak kira lah Apple buah ke, ataupun Apple aplikasi, ataupun Apple handphone itu. Apa yang anda bayang tu, Apple. Mampu. Yes. Mengapa mampu? Sebab fitrah. Adik. Sebab fitrah. Fitrah kita mampu membayangkan tentang apa yang kita tahu dan kita mahu. Fitrahnya adalah kita mampu membayangkan apa yang kita tahu dan apa yang kita mahu. Jadi saya nak beritahu anda. First, saya tahu apa yang saya mahu. Firstnya adalah, sebenarnya semua depan saya, depan kamera ni, saya beritahu anda kena tahu apa yang anda mahu. Siapa nak berjaya, Allah ajar bahawa kita kena tahu dulu apa yang kita mahu. Kalau kita mahukan syurga Allah, jadi
kalau kita mahukan syurga Allah, maka kita kena tahu apa itu syurga. Apa itu syurga? Kalau anda orang-orang pelajar-pelajar SPM, pelajar-pelajar SPM, kalau anda mahu kejayaan SPM, anda kena tahu. Kena tahulah macam mana nak jadikan SPM itu berjaya, macam mana nak dapatkan result-result tinggi. Kena tahu benda tu. Jangan pula kita mahu SPM dapat result 5A, 7A, 6A yang tinggi-tinggi tu. Kita mahu, tapi kita tak tahu macam mana cara nak buat. Tu dia tidak boleh kita tak mampu untuk ukirkan matlamat itu. Jadi untuk kejayaan, untuk matlamat, kita kena tahu apa yang anda mahu. Saya tahu apa yang saya mahu. Okey, boleh? Boleh pelajar? Boleh pelajar? Okey. Jadi bila kita tahu apa yang kita mahu, secara automatik saya mahu apa yang saya tahu. Dia bertukar pula. Saya akan mahu apa yang saya tahu. Mula-mula kita tahu. Kita tahu tentang SPM. Kita tahu tentang bagaimana nak ukirkan kejayaan. Kita tahu macam mana nak buat sesuatu itu supaya berjaya. Maka ada kemahuan itu. Akan menolak kemahuan itu. Menolak kemahuan itu. Bila menolak kemahuan itu, dia jadi mudah dia. Bila dia tolak dah kemahuan itu, dia sudah ada motivasi untuk dapatkan apa yang nak tahu, maka benda yang mahu itu dia akan pergi, dia akan boosterkan dan sehinggakan dia akan dapat benda yang tahu itu. Dalam tu maksudnya kan, saya tahu apa yang saya mahu, dan bila kita tahu apa yang kita mahu, dia akan pergi kepada saya mahu apa yang saya tahu. Okey, tulis pada bahagian komen. Tulis bahagian komen. Firstly adalah kena tahu dulu apa matlamat anda. Kena tahu dulu apa matlamat. Tulis apa matlamat anda. Kena tulis. Okey, kena tahu apa matlamat anda. Okey. Ini kisahnya. Kisah tentang Dr. Robert Jarvik. Mampu Cik Muiz. Terima kasih adik Suryati Kamarudin. Dr. Robert Jarvik. Dia cerita macam ni, Dik. Cerita ni adalah Dr. Robert Jarvik ini adalah dipanggil seorang doktor lah. Doktor klinikal. Doktor klinikal. Tapi apa berlaku pada Dr. Jarvik ini? Dia tak berjaya mencapai tahap apa yang dia mahu. Dia tahu nak jadi seorang pakar dalam bidang kedoktoran jantung mekanikal. Dia tahu. Sebab dia dia tahu. Cuma semasa dia tahu tu, dia belajarlah kan. Dia ambil PhD, dia ambil master, dia ambil PhD, dia nak ke arah yang apa yang dia mahu. Tapi nak jadi satu cerita, Dr. Jarvik gagal. Dia gagal dalam lulusan dia. Dia gagal. Maksudnya, contoh dia ambil master, dia gagal master. Macam itulah, dia gagal. Bila gagal, dia menyebabkan dia rasa macam resah. Dia rasa macam tak capai apa dia nak. Tapi dia mahu. Okey. Saya beritahu anda, disebabkan mahu itulah, dia cuba masuklah balik. Contoh, master gagal, dia habiskan masa dia untuk belajar. Dia habiskan masa dia untuk belajar. Kehidupan dia untuk belajar. Walaupun gagal, dia tak cari kerja lain dah. Dia tak cari kerja lain, dia belajar lagi. Dia macam dia continue lagi tentang pembelajaran dia. Bila dah belajar dan terus belajar, dia continue. Saya beritahu anda, akhirnya dia berjaya menjadi doktor pakar dalam bidang jantung mekanikal. Dan dialah orang yang mencipta jantung mekanikal. Jantung yang orang panggil, kalau seseorang itu tak berfungsi jantungnya, maka dia bergerak. Maka jantung mekanikal inilah yang membantu support untuk jantung yang Allah ciptakan itu. Maka ini adalah alat untuk membantu jantung yang tak bergerak. Okey. Saya beritahu anda bahawa dalam kisah ini, saya tahu apa yang saya mahu, dan saya mahu apa yang saya tahu. Okey, sekarang apa yang saya nak daripada anda? Untuk anda lebih deep tahu apa yang anda mahu. Okey, Dek. Saya nak anda buat benda ni. Buat 5 perkara ini. Pertama, setiap hari tanya diri anda. Setiap hari kena tanya diri anda tentang kemahuan anda. Apa yang anda nak? Okey, bagus. Yusuf Al-Qaradawi, cantik nama. Cantik nama. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan berjaya dunia akhirat. Okey, kena tanya diri kita ni nak berjaya apa sebenarnya? Tiap-tiap hari anda kena tanya diri anda.
apa anda nak sebenarnya. Sebab supaya kita tahu apa yang kita mahu. Okey, sebenarnya. Lepas tu, apa kena buat? Kena tulis. Tulis, dek. Mengapa anda beritahu tulis? Supaya jelas apa yang anda mahu. Tulis pada selai kertas. Tulis, dek. Contoh, anda tanya, berapa A nak? Berapa A ni? Anda pun kan tanya diri anda. Saya nak 10A dalam SPM. Contoh, dek. 10A. Maka anda tulis 10A. Bila tulis 10A, dek, tulis 10A, dek, anda kena buat yang ketiga. Dipanggil tampal. Tampalkan apa yang anda tulis itu. Tampalkan apa yang anda tulis itu. Okey, tampalkan dia di tempat mana-mana tempat. Tak kiralah di mana supaya anda nampak. Yang pertama, tanya dahulu apa yang anda nak. Tak kiralah apa-apa benda anda nak. Lepas tu tulis. Tulis apa yang anda nak. Okey. Lepas tu tampal. Tampal apa yang anda nak itu. Anda yang mahu itu. Okey. Lepas tu tampal itu biarlah anda nampak dan boleh tayang. Maksud saya lah, benda yang anda tampal, matlamat yang anda tampal itu boleh ditayang. Boleh ditayang kepada orang ramai. Maksud saya lah, ditayang kepada mak ayah anda lah. Lebih mudah adalah tayang kepada mak ayah anda. Biar mak ayah nampak tentang matlamat anda. Dan terakhir dipanggil tindakan. Tindakan untuk anda dapatkan apa yang anda tayang itu. Okey, contoh. Contoh. Anda nak handphone dari mak ayah anda. Contoh, adik. Contoh ini contoh. Matlamat kecil anda nak handphone dah sebab nak bantu PDPR. Contoh. Jadi anda tanya dia, nak handphone penting tak handphone tu? Penting tak? Yes, penting sebab PDPR sekarang banyak menggunakan handphone. Jadi anda nak handphone baru. Anda nak handphone baru. Tanya diri kita. Maka anda tulis. Tulis ke, lukis ke, terpulang pada anda. Anda tulis besar-besar nak handphone apa? Brand apa? Tulis, kena jelas. Spesifikkan brand apa handphone itu. Oppo ke, terpulang pada anda lah apa benda-benda yang anda nak. Okey, Huawei ke, tulis besar-besar dan brand apa. Lepas tu tampal. Tampal benda tu. Tampal di tempat yang anda nampak. Dan sambil anda tampal itu, anda nampak, tayangkan kepada mak ayah anda yang anda inginkan handphone. Tayangkan biar mak ayah anda nampak. Tiap-tiap hari nampak, oi lo, anak aku nak handphone. Biar ditayang. Bila tayang, dek, gini, dek. Kita tak tahu kalau tiba-tiba mak ayah kita buat surprise. Buat surprise. Yang kita tayang itu adalah kita minta daripada mak kita sebenarnya. Tapi tiba-tiba mak kita nampak selalu kita tayang benda tu, menyebabkan mak rasa macam nak bagi kot handphone. Maka dia akan buat surprise. Maka dia yang bertindak. Mak kita yang bertindak. Tindakan kita tulis, kita tanya, tanpa tindakan kita. Tapi tiba-tiba mak kita yang bertindak. Bila mak kita bertindak, mak kita beli handphone kepada kita. Maka, dek, saya nak beritahu anda sudah dapat apa yang anda inginkan. Sebab anda buat cara ini. Tanya, tulis, tampal, tayang dan tindakan. Kalau nak berjaya juga macam itulah. Kalau anda nak berapa A, tayang berapa A. Mungkin dengan tayang 9A tu, mungkin tindakan mak ayah anda memberi supportif kepada anda, memberi sokongan kepada anda, dan tindakan anda pula, anda semakin booster untuk cemerlang. Okey, boleh faham Boleh faham semua? Boleh faham semua? Kalau faham, katakan faham. Katakan faham. Untuk pembelajaran kita yang pertama tentang matlamat. Faham ke? Tulis bahagian bawah. Faham atau tak faham? Faham. Saya harapkan anda faham. Sebab kata orang, di mana ada kemahuan, di situ ada highway. Betul. Betul, adik Stella somebody. Wow. Di mana ada kemahuan, di situlah ada highway ataupun jalan. Okey. Beres. Jom kita pergi pada pembelajaran kita tentang Al-Firdausi. Tadi tentang Al-Warisun. Al-Warisun maksudnya adalah kita tahu apa yang kita mahu. Kita tahu apa yang kita mahu. Maksudnya kita ada kejayaan. Sekarang kita booster tu untuk kita kemahuan untuk dapatkan kejayaan itu. Okey. Yang kedua, Al-Firdaus. Dalam ayat ini menyatakan tentang Firdaus ini adalah matlamat besar. Jadi, dek, kalau kita tengok bukit tu, dek, anda tengok ada gambaran bukit tu. Saya letakkan gambaran bukit. Gambaran Gunung Everest. Kita nak capai Gunung Everest tu memang sukar, dek. Bukan calang-calang manusia yang boleh capai Gunung Everest itu. Maksudnya adalah benda yang susah. Benda yang kena fokus lebih. Benda yang ada cabaran.
Bila macam tu, Dek, ketinggian yang tinggi tu, Dek, mungkin kita boleh kata, alah mudah je, panjat je lah. Ini kata-kata seorang yang mungkin dikatakan dia tak nak lalui cabaran itu. Dia boleh je cakap, mudah je, panjat je lah, panjat je lah. Orang-orang macam ni, dia nak ambil mudah. Nak ambil mudah tentang cabaran. Panjat je lah. Tak boleh panjat dah. Okey. Tapi saya beritahu anda, berkata-kata tentang kejayaan itu mudah. Contoh nak berjaya, mudah je berjaya A to Z macam tu, buat macam ni, nak macam ni. Okay. Nak berkata-kata itu mudah, tapi nak bertindak itu susah. Setuju tak? Nak kata dapat 10A. Mudah je 10A. Yang pertama fokus, buat peta minda, buat macam ni, hormati cikgu. Nak kata mudah, Dek. Mudah je nak cakap itu, tapi nak bertindak itu susah. Apa yang saya nak beritahu anda macam ni. Nak kata nak panjat gunung itu mudah je. Nak kata panjat mudah je, tapi bila bertindak, Dek, dia macam ni, Dek. Bila bertindak, Dek, dia akan lalui macam ni. Dia tidak akan jadi straight macam apa yang kita katakan. Dia tidak akan jadi straight seperti mana apa yang kita katakan, tapi dia ada je belok kanan, belok kiri, belok. Yes, dia akan jadi macam banyak cabaran. Jadi, saya nak bagi tahu kepada anda, Dek, bahawa cabaran itu bukan diukur dengan kata-kata, tapi cabaran itu perlu diukur dengan tindakan apa yang kita kata. Okey, boleh faham Boleh faham, Adik? Boleh faham Alright. Jadi saya beritahu anda, ni. Ni siapa yang pernah dengar kisah ini, dia dengarkan James Edwin Carey ataupun Jim Carrey. Jim Carrey, saya nak cerita kepada anda sedikit bahawa Jim Carrey dia ini ada penyakit disleksia. Lepas ni, Dek, anda yang mendengar, anda boleh cari maklumat tentang Jim Carrey. Jim Carrey ini dia ada penyakit disleksia. Lebih mudah, dia ada penyakit yang tak mampu untuk orang panggil 3M itu. Membaca, mengira, apalagi satu lagi apa? M tu. Menghafal ke? Saya lupa lah. Yang macam tu lah, dia tak mampu untuk ukirkan benda tu sebab dia disleksia. Sukar untuk belajar. Bila macam tu, dia dibuang sekolah, Dek. Jim Carrey semasa kecilnya, semasa alam remajanya, dia dibuang sekolah, Dek. Sebab cikgu tak mampu mengajar dia. Sebab dia ada penyakit. Tapi saya nak beritahu anda semua, Dek. Faham di sini, Dek. Faham, Dek, bahawa dia ada matlamat besar. Matlamat besar dia nak berjaya. Dia tak naklah hidup dia dengan keadaan tak berjaya. Sebab dia tengok orang lain yang bersekolah. Orang kawan-kawan dia bersekolah, semuanya berjaya. Banyak ramainya yang berjaya. Maka dia tak bersekolah. Dia tidak bersekolah. Menyebabkan dia rasa macam, adakah aku ini tidak berjaya sebab aku tidak bersekolah? Maka dia meletakkan satu cabaran untuk dirinya, cabaran besar untuk berjaya. Dek, saya beritahu anda, Dek. Jim Carrey dia buat dengan kesungguhan, dengan kesungguhan, dengan apa yang dia ada, kelebihan yang dia ada, dia buat yang terbaik. Akhirnya saya beritahu anda, walaupun dia tak berjaya dalam pendidikan, dengar baik-baik saya bukan nak kata anda tak berjaya dalam pendidikan. Anda perlu berjaya dalam pendidikan. Tapi ada satu lagi benda. Dia berjaya dalam bakatnya. Jim Carrey dia tak berjaya dalam pendidikan, tapi dia berjaya dalam dia berjaya dalam mencipta bakatnya. Mencipta bakatnya secara positif. Walaupun macam tu, Dek, saya beritahu anda, dia menjadi seorang pelakon, menjadi seorang pelawak, dan akhirnya inilah kejayaan dia. Dia menjadi seorang pelakon yang sangat hebat dan lakonannya gempak sehinggakan filem yang dilakonkannya semuanya menjadi blockbuster. Ni, Dek, saya nak beritahu anda, matlamat besar kena ada, Dek. Matlamat besar kena ada. Okey, 85 partisipan, 85 yang menonton. Saya mengharapkan anda semua ada matlamat besar untuk raih kejayaan. Ada matlamat besar. Okey, sekarang saya tanya anda semua ada matlamat besar tak? Tulis. Kalau ada, tulis ada. Jujur je. Kalau tak ada, tulis tiada. Adakah anda di rumah sana? Ada matlamat tak? Ada matlamat besar tak? Kalau ada, tulis ada. Kalau ada. Kalau tak ada, tulis je tak ada. Tak ada, Cik Muiz. Macam mana tak ada kan? Okey, bagus.
Itu no. Blue Eyes kata no. No, insyaAllah boleh dibaiki untuk ada. Bagus, adik Ais dia jujur. Bagus. Okey. Ada. Yes, semua ada. Bersemangat ada. Okey. Kalau anda ada semangat besar anda. Kalau anda ada matlamat besar anda. Okey. Terpulang pada anda. Apa-apa matlamat besar? Matlamat besar tentang pendidikan ke, tentang akhlak ke, tentang nak dapat syurga Firdausi ke, anda kena buat benda ni. Tulis. Pertama, anda kena cabar diri. Nak dapat matlamat besar. Nak dapat matlamat besar, anda kena cabar diri. Right now, anda kena cabar diri anda. Contoh, sebelum ini, anda tak dapat pun 1A. Contoh ni, tak dapat pun 1A. 1A kan? Okey. Sekarang cabar diri anda untuk dapatkan 1A. Cabar diri anda. Cabar diri anda. Sebab cabaran ini memberikan anda booster untuk anda teruskan rasa kena buat juga. Okey, cabar diri anda. Yang kedua, keluar dari zon selesa ni. Kalau anda nak capai matlamat besar anda kena keluar daripada zon selesa anda. Contoh sekarang kita dalam konsep PDPR. Zon selesa anda adalah anda berada di rumah. Zon selesa anda kadang-kadang bila berada di rumah anda banyak bermain handphone. Zon selesa anda bila banyak berada di rumah anda banyak membuat perkara-perkara lalai sehingga kan anda lupa tentang pembelajaran. Okey, bila macam tu, bila anda dah macam tu, anda kena keluar dari kepompong itu. Jangan duduk dalam ruangan-ruangan yang rasa macam zon selesa. Tak apalah. Kalau bahasa mudahnya buah okey je, tak ada masalah pun okey lah, macam ni pun okey lah. Jangan. Sekarang kena boosterkan lagi, kena keluar daripada zon selesa itu. Menunjukkan bahawa anda nak kepada kejayaan itu. Okey, dan satu lagi adik, buktikan adik. Buktikannya. Macam Jim Carrey lah. Jim Carrey kalau tengok pada kedudukan pembelajaran, dia tak, kalau tengok pada pembelajaran, dia tak bersekolah pun. Tak ada pendidikan pun. Kalau ikut teori lah orang belajar, teori mungkin tak berjaya sebab tidak ada pelajaran. Tapi disebabkan dia nak buktikan melalui usaha dia, melalui bakatnya, akhirnya dia berjaya. Sekarang cabar diri, keluar pada zon selesa untuk upgrade dan buktikan. Okey, sekarang dek tulis pada ruangan komen 3 perkara ini. Cabar diri anda. Keluar daripada zon selesa. Jangan duduk selesa sangat duduk rumah tu, dek. Jangan selesa sangat berada di rumah, dek. Kalau tiada jalan keluar, maka buatlah jalan yang anda sendiri. Okey, cantik. Stella kita ni. Kalau tiada jalan keluar, maka buatlah jalan anda sendiri. Okey. Cabar diri, keluar daripada zon selesa. Jangan terasa selesa dengan berada di rumah, berada dalam kondisi sekarang. Okey, keluarkan dan buktikannya. Okey. Tulis Tulis pada bahagian komen ataupun tulis pada kertas anda. Okey. Bagus, cabar diri. Syakil Ali Fat. Okey, bagus. Dia padam dah. Okey. Cabar diri, keluar daripada zon selesa dan upgrade diri. Okey, jom. Saya nak habiskan untuk ulaika humul warisun allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Okey, Dek. Ini yang saya nak daripada anda. Okey, ini yang saya nak daripada anda, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Ini daripada saya, Dek. Daripada saya nak anda, kalau anda boleh berjaya, kalau anda nak berjaya untuk ukirkan kejayaan yang saya beritahu anda tadi, buktikan kejayaan, saya nak anda buktikan 3 perkara ni, adik. Ambil 3A. Result anda tu banyak A, dek. Result anda, kalau anda tengok result tu banyak bahasa Melayu, English, pendidikan Islam, sejarah, matematik, itu AA yang ada di dunia lah kan, ada di dunia. Tapi saya nak daripada anda, saya nak anda A juga cemerlang dalam sudut agama. Yang kedua, A juga cemerlang dalam sudut akhlak anda. Dan yang tiga, akademik ejaan salah tu akademik juga saya mohon pada anda buat yang terbaik untuk dapat cemerlang. 3 perkara ini untuk imbangan antara dunia dan akhirat. Okey, boleh faham adik? Boleh faham adik? Faham? Tuliskan faham. Ini yang saya nak daripada anda. Ini yang saya nak. 3A. Saya nak 3A je. Anda ambil 3A je. Untuk matlamat besar anda, saya nak anda ambil 3A je. Cukup dah. Kalau ada non-Muslim sini, mereka juga ada agama mereka. Ada agama mereka. Dan akhlak, dek, akhlak biar nampak orang baik, dek. Biar nampak orang baik dan buat akhlak yang baik dan akademik yang tersusun supaya anda dapat apa yang anda nak. Okey. Bismillah. Habis. Okey, tak nak lah. Okey. Habis. Okey, sekarang dah habis tentang remind
your goal, the power of dream. Okay, sekarang kita pergi unshakable your belief. Okay, sekarang understood. Okay, sekarang tarik nafas. Tarik nafas, kita pergi pembelajaran yang kedua. Kita pergi pembelajaran yang kedua. Tarik nafas semua. Tarik nafas. Okey, renggangkan tangan. Kita gerakkan body kita supaya kita pergi pembelajaran yang kedua. Tentang you pula, unshakable your belief, tentang tidak goyah kepercayaan anda. Okey. Okey, beres. Syakirin, cabar diri, keluar dari zone selesa, upgrade dan buktikan. Bagus. Thank you. Terima kasih. Okey, jom. Tarik nafas semua. Tarik nafas. Hembuskan. Hembuskan. Okey, tarik nafas dan hembuskan. Okey, jom kita pergi kepada pembelajaran kita yang kedua tentang unshakable your belief. Tentang Bismillahirrahmanirrahim, ayat Quran melalui surah Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntung orang yang beriman. Okey, ayat di sini menyatakan tentang dua perkataan, dipanggil al-falah, falaha berjaya, al-mu'minun adalah mukmin, mereka percaya. Kalau bahasa mudah adalah mukmin ini adalah mereka yang percaya. Okey, pembelajaran kepercayaan adalah nak berjaya, nak bahagia, nak kaya, perlu percaya sebelum berjaya. Tulis dik, tulis. Nak berjaya, kena percaya. Sebelum nak berjaya, kena percaya. Tadi awal tadi nak berjaya kena ada matlamat. Tapi yang kedua adalah nak berjaya kena percaya. Kena percaya. Dipanggil belief. Belief. Kena percaya pada diri anda, kena trust pada diri anda, kena trust pada orang lain, kena belief pada cikgu-cikgu anda, kena belief pada mak ayah anda, sebab benda inilah yang boleh memberi satu kejayaan kepada anda. Okey. Beres? Nak berjaya, nak bahagia, nak kaya. Saya tulis nak kaya dah, mudah kan? Nak perlu percaya sebelum berjaya. Okey. Saya ambil dalam kisah Ibrahim, Nabi Ibrahim. Dalam ayat surah Al-An'am ayat 75. Saya sedikit untuk kita nak tahu apa maksud berjaya, percaya sebelum berjaya. Mengapa kena ada percaya dahulu? Sebab Allah ajar. Sebab Allah ajar supaya percaya dulu. Kalau tak percaya, disukar sikit nak berjaya. Okey. Ini ayat berkaitan dengan wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin. Ayat tentang kisah Nabi Ibrahim ni. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Kami memperlihatkan agar Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang muqinin, yakin ataupun dipanggil sebagai percaya. Okey, ini ayat yang Allah berikan kepada kita untuk kita tengok cerita tentang Nabi Ibrahim. Adik, ini kisah dia, adik. Siapa nak dengar kisah Nabi Ibrahim? Tulis pada bahagian komen. Nak dengar je Muiz, nak tahu tentang kisah Nabi Ibrahim. Tulis. Sebab saya tak dapat komen anda melalui suara. Tulis pun jadilah kan 87 orang. Bagus. Kekal, bagus. Ni dipanggil Grandmaster ni. Okay. Nak dengar. Bagus. Nur Farina Muhammad. Okey. Kisahnya adalah pernah ada dengar sebenarnya. Benda ini pernah ada dengar. Kisahnya macam ni. Pada satu ketika, sebab kisah ini melalui ayat Quran, melalui ayat itu sendiri. Ayat surah Al-An'am bermula ayat 75 sampai ke 76, 77, 78, 79. Ayat ni. Okey. Allah menceritakan bahawa macam ni. Semasa Nabi Ibrahim memikirkan tentang Tuhan. Sebab macam ni, Dik. Ayah Nabi Ibrahim, dia dia bekerja sebagai tukang buat berhala. Ayah Nabi Ibrahim, dia bekerja sebagai tukang buat berhala. Bukan nak kata ayah Nabi Ibrahim ni agama menyembah berhala, tak. Agama Nabi Ibrahim, ayah Nabi Ibrahim agama Hanif. Cumanya pekerjaan ayah Nabi Ibrahim adalah buat berhala.
Bila macam tu adik-adik, Nabi Ibrahim berfikir. Adakah ayah aku buat berhala ini untuk disembah? Adakah ayah aku buat berhala ini untuk disembah? Sebab orang dia tengok orang lain yang beli berhala daripada ayah dia, semuanya menyembah. Semuanya menyembah berhala itu. Jadi Nabi Ibrahim berfikir tentang Tuhan. Nabi Ibrahim berfikir tentang Tuhan. Jadi pada satu malam Nabi Ibrahim duduk dalam keadaan tenang, terlihat kegelapan. Gelap. Bila ketika itu malam, di dalam Quran ada, ketika malam berlaku, maka Allah memperlihatkan Nabi Ibrahim tentang bulan. Dalam surah Al-An'am ayat ke-76, lepas ayat tadi. Maka Allah memperlihatkan bintang-bintang. Memperlihatkan bintang-bintang. Mula-mula gelap dia. Gelap gelita. Tiba-tiba Allah memperlihatkan bintang secara tiba-tiba. Keluar. Dia terkejut. Dia dipanggil unsur terkejut. Bila macam tu, Nabi Ibrahim jadi terkejut. Melihat, wow, ada bintang depan aku. Ada bintang yang cantik depan aku. Maka Nabi Ibrahim terus menyatakan, inilah Tuhanku. Sebab benda pelik kan? Inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbentang, maka berkata, aku tidak suka kepada terbenam. Tapi saya beritahu anda, adik, tiba-tiba Allah menghilangkan bintang itu. Mula-mula tak ada, gelap, keluar bintang, tiba-tiba Allah gelapkan balik. Bila gelap, maka Nabi Ibrahim menyatakan bahawa aku tak suka kepada benda yang tenggelam. Dia macam ragu-ragu, bukan Tuhan gitu. Bukan Tuhan tu. Jadi dia macam ragu-ragu. Jadi saya nak beritahu anda, lepas itu Allah memberikan satu pembuktian lagi. Keluar pula. Keluar benda yang besar daripada bintang, iaitu bulan. Keluar yang lebih besar daripada bintang, cahaya lebih besar daripada bintang. Keluar bulan. Maka bila keluar bulan, terus Nabi Ibrahim menyatakan bahawa inilah Tuhanku. Sebab bulan ini nampak cahaya lebih besar daripada bintang. Maka nak jadi satu cerita kepada Nabi Ibrahim ini, Allah memberi petunjuk, petanda bahawa bulan pun bukan Tuhan. Bulan pun bukan Tuhan. Maka Nabi menyatakan bahawa Tuhanku tidak, sesungguhnya jika Tuhan tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku termasuk orang-orang sesat. Jadi bila hilang balik bulan, dia pun fikir, kalau Allah tak bagi petunjuk hari ini, kalau Allah tak bagi satu pembuktian hari ini, maka aku jadi goyah. Dia unshakable. Dia jadi macam goyah. Maka aku goyah keyakinan aku pada Tuhan. Dia macam itulah kan, goyah. Maka, saya beritahu anda, tiba-tiba Allah menerbitkan. Waktu tu juga kan, waktu malam itu tiba-tiba Allah mengeluarkan satu cahaya yang paling besar daripada bintang, paling besar daripada bulan, iaitu cahaya keluarnya cahaya matahari. Bila keluarnya cahaya matahari lebih besar daripada bintang dan bulan ini, maka menyinari seluruh alam, menyebabkan semua jadi macam pagi dah. Dan masa inilah terus di hati Nabi Ibrahim menyatakan bahawa inilah Tuhanku. Sebab dia lebih besar daripada bintang, lebih besar daripada bulan, dan inilah Tuhanku. Maka saya nak beritahu anda bahawa Allah juga menghilangkan matahari secara tiba-tiba. Bila menghilangkan matahari, maka Allah terbenamnya matahari. Allah turunkan balik matahari. Maka di sinilah terus Nabi Ibrahim menyatakan bahawa bintang bukan Tuhan. Bulan bukan Tuhan. Matahari pun bukan Tuhan. Ini semua adalah makhluk dari ciptaan Tuhan. Semua ini makhluk daripada ciptaan Tuhan. Maka terus Nabi Ibrahim mengatakan, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas dari apa yang kamu persekutukan. Saya nak beritahu pada anda, sekarang saya beritahu anda, Nabi Ibrahim terus menyatakan, aku hadapkan wajahku kepada Allah. Nampak dah, dia sudah yakin. Sebab tadi dia macam ragu-ragu. Sebab Allah memberikan tiba-tiba keluar tu. Sekarang semua dah hilang, menunjuk bahawa itu adalah semuanya makhluk. Maka sekarang Nabi Ibrahim percaya bahawa ada Tuhan yang menciptakan bulan, bintang dan matahari. Maka terus Nabi Ibrahim menyatakan, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikut agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrikin. Okey, boleh faham adik-adik? Boleh faham ni? Unshakable your belief. Anda faham tak? Maksud saya adalah
Nampak tak Tuhan nak ajar tentang percaya dahulu sebelum berjaya? Nampak tak? Kalau nampak terus nyatakan nampak. Nyatakan nampak pada ruangan komen. Nampak tak Tuhan nak ajar tentang percaya dahulu sebelum berjaya? Sebelum Nabi Ibrahim berjaya dalam berdakwah, berjaya dalam menjadi rasul, berjaya dalam membina ummah, kena ada percaya dahulu. Percaya kepada Allah. Trust yourself and you make. Oh, bagus, bagus. Nampak? Okay. Allah ajar tentang percaya dahulu. Okay, jom. Tentang ni. Al-Fallah, Al-Mu'minun. Ni dia. Saya nak baru satu cerita dia. Tadi cerita Nabi. Ni cerita manusia dia. Cerita makhluk Allah. Cerita manusia lah manusia. Tentang Nick Vujicic. Nick Vujicic. Kalau anda tengok pada gambar itu, Nick Vujicic ini seorang yang tidak ada tangan, tidak ada kaki. Tapi saya nak kisahkan kepada anda, Nick Vujicic dilahirkan tanpa tangan di kaki sebab ada penyakit dia. Di sini dalam kisahnya, mak Nick Vujicic pada awalnya tak boleh terima Nick Vujicic. Tak boleh terima hakikat dia ada penyakit. Tak boleh terima hakikat dia. Biasalah mak ayah kan. Mak ayah mana yang tak kesian kepada anak yang tanpa tangan, tanpa kaki kan. Tapi saya beritahu anda bahawa bila dia berubah, dia percaya bahawa anak ini adalah anak yang mungkin memberi rahmat, memberi satu kebaikan kepada keluarga, maka dia percaya bahawa anak ini ada potensi. Tapi saya beritahu anda, Dik. Saya nak beritahu anda, semasa dia kecil, Dik, memang dia banyak dapat supportif, dapat bimbingan daripada mak ayah dia. Tapi Dik, semasa di alam persekolahan, dengar baik-baik dengar baik-baik Dik. Semasa Nick Vujicic alam persekolahan, dia banyak dibuli, Dik. Dia banyak dihina, dia banyak dibuli, dia banyak dicaci, menyebabkan hilang kepercayaan diri. Nick Vujicic hilang kepercayaan diri sebab dia tak percaya bahawa dia boleh berjaya. Sebab dia orang yang tanpa tangan dan kaki. Sebab semua orang keliling dia menyatakan bahawa orang macam ni tak akan berjaya. Tak akan berjaya sebab mana boleh nak berjaya tanpa tangan dan kaki. Macam itulah ayat macam tu. Menyebabkan dia hilang kepercayaan. Dia hilang kepercayaan. Pada suatu hari, Dik, saya nak cerita kepada anda macam mana dia build up balik kepercayaan dia. Macam mana dia build up balik booster kepercayaan dia. Dia tanya mak dia. Mak dia tanya, "Mak, betul tak semua orang kata orang macam saya ni tak boleh berjaya, betul tak?" Tapi mak dia terus menyatakan bahawa mana betul, tak betul. Anda, dia kata, awak Nick Vujicic, anda ini orang yang berjaya. Anda mempunyai potensi berjaya. Mengapa? Sebab mak ni nampak kamu ada 1000 tangan, 1000 kaki. Wow. Hebat ni kata-kata ni kan. Mak nampak anda ada potensi seperti mana anda ada 1000 tangan, 1000 kaki. Orang lain kata tak ada tangan, tak ada kaki. Tapi mak dia kata, kamu ni ada 1000 tangan, 1000 kaki. Jadi, Nick Vujicic berfikir, kalau mak aku kata ada 1000 tangan, 1000 kaki, menunjukkan bahawa aku ada potensi lebih pada orang lain. Aku ada potensi lebih pada orang lain. Maka dia percaya benda tu. Maka dia minta dengan mak dia. Dia minta dengan mak dia, "Mak, belikan saya benda ni. Belikan saya benda ni." Dia minta mak dia belikan skateboard. Belikan aku skateboard. Maka mak dia belikan skateboard untuk dia. Mak dia tanya, "Kamu nak buat apa dengan skateboard ini?" Dia beritahu kepada mak dia bahawa aku nak buktikan kepada orang yang membuli aku. Aku nak buktikan kepada orang yang mencaci aku. Aku nak buktikan kepada orang di luar sana aku boleh main skateboard. Aku yang macam ni, tak ada tangan, tak ada kaki ni, boleh bermain skateboard. Dek, logik di akal, Dek. Logik di akal, mana boleh orang macam ni main skateboard, Dek. Logik je, Dek, kalau logik. Tapi saya beritahu anda, ni, percaya, Dek. Percaya sebelum berjaya. Saya beritahu anda, dengan latihan tiap-tiap hari. Okey, bagus, terima kasih. Dengan latihan tiap-tiap hari, Dek, maka dia percaya dia boleh buat dan dia boleh bangkit, dia boleh berdiri atas skateboard, dan bila dia boleh berdiri di atas skateboard, dia boleh menggerakkan skateboard. Di sinilah, Dek. Di sinilah, Dek, dia telah membuktikan kepercayaan. Dia telah membuktikan satu keyakinan bahawa dia boleh berjaya. Dan semasa dia buat tu, Dek, ramai yang tengok. Kawan-kawan dia semua tengok. Jadi orang yang tengok semua meletakkan kepercayaan kepada Nick Vujicic. Nampak tak? Kepercayaan positif daripada Nick Vujicic telah pergi kepada orang lain. Telah pergi kepada orang lain. Menyebabkan orang lain yang sebelum ni tak percaya,
sebelum ini menyatakan dia tak berjaya, akhirnya dia katakan, budak ni boleh berjaya. Budak ni memang boleh berjaya. Sebab hebat. Dia boleh buat benda yang hebat. Benda yang luar kotak pemikiran orang boleh buat. Okey. Jadi dek, saya beritahu anda, dia percaya dan akhirnya dengan gaya kehebatan pemikiran macam ni, akhirnya dia berjaya dalam kehidupan kejaya dia, dek. Dia menjadi inspirasi dunia, dek, pada 2009, dek. Wow. Hebat, dek. Dia bukan inspirasi Malaysia, dek. Dunia, dek. Bukan negara dia, dek. Tapi dunia mengiktiraf dia orang yang hebat. Dan akhirnya bernikah, berkahwin dengan orang yang normal. Berkahwin ataupun mempunyai isteri dia adalah orang normal, orang yang ada tangan, orang yang ada kaki. Saya nak beritahu adik, dalam kisah ini, percaya sebelum berjaya. Sekarang percaya tak? Anda dah percaya diri anda? Sekarang adakah anda goyah tentang kepercayaan anda untuk dapatkan AA, nak dapatkan kejayaan? Adakah anda goyah? Kalau tak goyah, tulis di situ, saya percaya, boleh buat. Tulis pada ruangan komen, saya berjaya, boleh masuk you. Saya percaya, saya mampu untuk ukirkan kejayaan SPM ataupun peperiksaan yang lain. Saya percaya bahawa saya boleh buat yang terbaik dalam PDPR. Saya percaya bahawa saya ini boleh jadi anak yang soleh dan soleha. Saya percaya bahawa saya ini boleh memberi impak yang positif kepada keluarga saya. Tulis Muhammad, saya percaya seorang yang pandai. Bagus, adik. Asfar, percaya. Okey, kalau anda percaya, adik, adik sekarang tempoh masa 10 minit. Ni saya ambil daripada prinsip yang dinyatakan oleh Suzy Welch. Suzy, saya percaya boleh masuk universiti. Suzy Welch dia menyatakan bahawa dalam sistem kepercayaan kena percaya 10 minit awal. Maksud saya lagi, adik, sekarang anda dah percaya 10 minit ni. Dengan 10 minit anda percaya inilah, dia boleh mengubah 10 bulan nanti. Contoh anda percaya anda nak dapat universiti. Maka dengan 10 minit, dengan setiap 10 minit anda buat yang terbaik. Dengan setiap 10 minit anda buat yang terbaik. Dengan setiap 10 minit anda laksanakan tugasan anda dengan cara yang terbaik. Dek, cuba tengok hasil 10 bulan, dek. Apa yang berlaku 10 bulan nanti? Maka anda akan nampak ruang-ruang perubahan pada 10 bulan. Dan kalau 10 bulan anda berjaya, dek, dalam tempoh masa 10 bulan yang anda buat ni, 10 bulan itu, anda rasa macam, wow, ada perubahan. Anda ada perubahan dan anda boleh berjaya dengan apa yang anda nak. Anda inginkan itu. Jadi, dek, saya beritahu anda, 10 bulan inilah menandakan bahawa tentang 10 tahun akan datang anda. Saya beritahu anda, adik, kalau hari ini anda menyatakan bahawa anda mempunyai akhlak yang bagus, anda nak jadi orang yang baik di sisi Allah, anda nak menjadi orang yang berjaya di sisi Allah, cuba tengok tiap-tiap 10 minit anda buat kebaikan, setiap 10 minit anda tidak membuat tidak membuat dosa kepada Allah, contohnya dosa, anda banyakkan amal ibadah. Cuba tengok hasilnya 10 bulan. 10 bulan itu telah memberi satu impak positif kepada anda. Dan saya beritahu anda, dengan 10 bulan yang anda impak positif dapat anda, itulah menunjukkan bahawa 10 tahun anda akan datang. Itulah diri anda 10 tahun akan datang. Ini adalah konsep yang diajar oleh Suzy Welch. Dia menyatakan bahawa nak tengok sesuatu, tengok 10, 10, 10. Tulis pada bahagian komen. 10, 10, 10. Nak tengok diri anda? Nak tengok diri anda? Cuba tengok 10 bulan akan datang. Cuba tengok 10 bulan akan datang. Cuba tengok. Kalau anda ni jenis 10 minit pun malah, 10 minit pun jadi nak main game je, dia akan jadi menghantui anda game. 10 bulan anda bermain game, itulah pekerjaan anda 10 tahun nanti. Mungkin akan jadi gamer. Mungkin akan anda banyak pada proses bermain game je dalam tempoh pekerjaan anda itu. Jadi, saya beritahu anda, inilah benda yang tentang qad aflahal mu'minun. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, dah habis pukul 10 dah. Alright, bagus. 10, 10, menandakan sekarang pukul 10. Menandakan sekarang dah pukul 10. Tarik nafas. Tarik nafas. Okey, kita pergi pada nombor 3, loop. Okey, sekarang loop. Okey, nak lagi tak? Saya tanya anda, nak lagi tak? Dalam 88 Grand, panggil Grand Grandmaster ni, Grandmaster yang kekal lagi. Nak lagi tak? Nak lagi tak perkongsian saya? Nak lagi tak perkongsian lagi? Nak, bagus. Okey, jom. Kita pergi lagi.
Kita pergi lagi, Dik. Bersemangat, bagus. Ini golongan Grandmaster. Jom kita pergi pada look. Look ini saya nak pada anda, look your potential. Ataupun look, lihatlah potensi diri. Dik, lihatlah potensi diri anda. Tengoklah diri anda melalui potensi anda. Sebenarnya, Dik, semua orang ada potensi, Dik. Kita semua ni ada kebaikan dan ada potensi untuk kita melaksanakan sesuatu. Okey, jom. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Dalam firman Allah, Allah menjelaskan tentang dua fokus. Okey, allazina hum fi salatihim khashi'un. Solat adalah tentang amalan, tentang ibadah, dan khashi'un adalah berkaitan dengan rasa ingin tahu dan buat yang terbaik, dan khusyuk tentang satu amalan itu kena buat apa kena buat. Amalan itu kena hidangkan dengan apa? Cara macam mana? Kena dengan cara yang terbaik. Okey. Pembelajaran kita adalah nak berjaya, fokus pada kekuatan diri, potensi dan kelebihan yang Allah berikan. Yang pertama tulis dalam nota anda. Nak berjaya, kena fokus pada kekuatan diri. Jangan fokus pada kelemahan diri, Dik. Nak berjaya sekarang, Dik. Nak berjaya dalam akademik anda, fokus pada kekuatan diri anda. Apa yang anda ada pada diri anda. Fokus. Yang kedua, nak berjaya, fokus kepada perkara yang boleh membantu anda dan memberi faedah kepada anda. Manfaat kepada anda. Jangan fokus pada benda yang membantu anda. Contoh, anda ada kawan. Kawan yang selalu ajak main PUBG. Selalu ajak main PUBG. Okey, kena fikirkan. Adakah kawan kita itu memberi fokus yang membantu ataupun membantu anda? Anda boleh fikir. Jadi, adakah anda nak fokus pada kawan anda itu ataupun tidak? Jadi, saya beritahu anda, dalam bab fokus untuk menjadi khasyi'un, kena fokus dua perkara. Pertama, fokus pada potensi. Yang kedua, fokus pada benda yang boleh membantu anda. Okey, jom. Kita pergi. Okey, sekarang. Nampak tak ni blok ini? Okey, 10. Okey, bagus. Okey. Sekarang nampak tak blok ini? Kalau nampak, kata nampak. Nampak tak blok ini? Sekarang nak berjaya, fokus pada kekuatan diri, potensi. Nampak tak? Nampak tak blok yang berwarna-warni ini? Nampak tak? Nampak, katakan nampak. Nampak, katakan nampak. Nampak kan? Okey, bagus. Adik-adik kita nampak. Okey, nampak. Bagus. Okey, sekarang saya mohon kepada anda. Fokus pada kelebihan diri anda, membilang. Kelebihan diri anda adalah membilang. Kelebihan diri anda adalah membilang. Ini potensi yang Allah bagi pada anda ni. Membilang. Potensi anda adalah anda cekap membilang. Okey, sekarang saya nak anda bilang blok warna kuning. Bilang blok warna kuning. Blok warna kuning. Bilang blok warna kuning. Saya nak anda membilang ataupun membilang blok warna kuning. Okey. Bilang dulu. Jangan bagi jawapan lagi. Jangan bagi jawapan. Bilang dahulu. Alright, bilang dahulu. Okey, saya tutup Okey. Okey, bilang dahulu. Alright, link kehadiran bagus. Okey, ada cikgu mengatakan link kehadiran. Okey, jom saya tutup. Saya tutup slide saya. Saya tutup slide saya tu. Okey. Okey, sekarang adik, saya tanya anda. Saya tanya anda. Okey, sekarang anda kena bersedia dengan jumlah. Okey. Berapakah bilangan blok warna biru? Berapakah bilangan blok warna biru? Jumlah blok warna biru. Tulis. Berapakah bilangan blok warna biru? Okey, kita tengok dapat jawab tak? Okey. Ada jawapan tak? Blok warna biru? Okey, sekarang. Okey. Dapat jawapan tak? Nampaknya 1, 13. Tak nampak. Okey, ada 14 dah tukar. Tadi 23, 14. Okey, sekarang. Itu blok warna biru. Okey. Slide boleh kat cikgu sebab saya nak tuju pada slide. Alright. Blok warna biru. Okey, tak apa. Okey, mengapa saya buat macam tu, Dik? Mengapa saya buat macam tu? Mengapa saya buat latihan macam tu? Macam ni.
Tadi saya nak anda bilang blok warna kuning. Masa itu anda menggunakan kelebihan anda. Kelebihan membilang. Maka anda terus bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda bilang. Sebab itu kelebihan yang Allah bagi kepada anda. Tapi tiba-tiba saya nak jawapan yang lain. Jawapan yang anda tak bilang. Menyebabkan anda terpaksa keluarkan potensi yang lain. Potensi lain apa dia? Potensi meneka. Tembak. Ataupun potensi ikutlah apa berapa jawapan. Yang penting nampak keyakinan itu. Kan? Nampak keyakinan itu. Maka anda pun buat keluarkan potensi anda. Jadi bila macam tu dek, saya beritahu anda, nak tahu bahawa anda sebenarnya mempunyai potensi yang hebat yang Allah bagi kepada anda. Walaupun tak dapat jawapan, tapi anda boleh tembak. Boleh tembak ataupun boleh nak nyatakan ikutlah. Yang penting nampak ada jawapan. Okey. Pertama, saya beritahu anda dek tentang potensi. Ni sedikit je saya nak habiskan. Okey, untuk potensi mudah je. Saya nak biar anda faham bahawa sebenarnya kan melalui proses generasi, terima kasih yang 14 kata 14 tadi, terima kasih. Yang membilang, terima kasih. Okey. Saya nak beritahu anda, dek, bahawa untuk potensi generasi anda. Sebenarnya kan dek, anda ini adalah generasi yang hebat. Lok warna kuning. Bilang lok warna kuning. Okey. Anda sebenarnya generasi yang hebat. Maksud menunjukkan bahawa anda mempunyai kehebatan potensi yang lebih daripada kami. Datuk-datuk anda dulu dipanggil hak tas. Dan ibu bapa anda ada mungkin tas. Dan generasi saya, abang-abang anda adalah mungkin multitask. Dan anda sekarang adalah generasi multi-intelligent task. Maksudnya adalah anda di hadapan saya, dek, 68 orang yang menonton ini dengar baik-baik. Saya menyatakan bahawa anda adalah generasi yang hebat sebenarnya. Menunjukkan bahawa anda mempunyai otak yang bijak dalam membuat sesuatu. Sebab anda sudah dihidangkan dengan banyak maklumat. Maklumat di hujung jari. Anda boleh sesuatu dengan mudah. Multi-intelligence anda sangat hebat. Cuma ni saya nak pesan kepada anda. Tulis benda ni. Saya nak pesan kepada anda bahawa potensi yang anda ada ini jangan dihapuskan dengan 5 perkara ini. Potensi yang hebat, yang ada anda sekarang, yang Allah bagi kepada anda ni sekarang, dek, multi intelligence, sebab itu generasi anda jangan hapuskan dengan 5 perkara ini. Apa itu 5 perkara ini? Itu Samyo. Tulis pada komen Samyo. Tulis pada komen itu Samyo. Apa itu Samyo? S pertama, dek. Jangan terhapus dengan screenagers. Maksudnya adalah anda ini golongan multi-intelligence. Sudah pasti anda akan banyak bermain dengan screen. Banyak terlibat dengan benda-benda screen. Screen ini benda-benda laptop, handphone. Sekarang semua banyak screen. Saya harapkan anda jangan terbuai ataupun jangan lalai dengan benda-benda screen. Pertama, dek. Sebab anda ni bijak, dek. Anda ni orang hebat. Anda boleh multiplate. Anda boleh buat sesuatu pada benda-benda yang, contoh ada handphone. Anda boleh buat sesuatu, dek. Sebab anda multi-intelligence. Tapi jangan terpengaruh, dek. Jangan terpengaruh dengan banyak terpengaruh sehingga kan anda jadi macam rosak disebabkan oleh skrin. Pertama, A adalah aplikasi. Aplikasi yang anda guna. Contoh TikTok, dek. TikTok. Anda ini golongan yang banyak dibentuk dengan aplikasi. TikTok-nya, dengan YouTube-nya, dengan aplikasi banyaknya dengan Ome-nya, aplikasi WhatsApp-nya, banyak dibentuk dengan aplikasi-aplikasi ini. Okey. Okey. Banyak dibentuk dengan aplikasi ini. Bila macam tu, dek, saya mohon kepada anda, dek, jangan anda terbuai dengan aplikasi ini. Maksud saya jangan anda menyebabkan anda jadi hilang panduan disebabkan benda-benda macam ni. Disebabkan benda-benda macam ni, aplikasi TikTok dan sebagainya. Yang kedua, dek, manifest, dek. Yang ketiga adalah saya mengharapkan anda, dek, please, dek, jangan tumpu pada duit, dek. Jangan anda ni dalam otak anda fikir duit je. Saya sebenarnya membenarkan anda menjadi orang yang berniaga.
Saya membenarkan, saya tak ada masalah kalau anda nak mencari duit sekarang, dik. Saya membenarkan, tak ada masalah. Tapi jangan jadikan ia sebagai tumpuan yang first. Jangan jadikan ia adalah matlamat anda. Sebab bila anda nak kepada duit, saya risaukan anda jadi hilang keseronokan anda untuk belajar. Sebab dah nampak duit. Yang ketiga, influencer. Benda ini juga saya kena tekan kepada anda. Sekarang pelajar-pelajar sudah ingin menjadi seorang influencer. Seorang yang ada banyak follower. Saya pun tidak mengatakan bahawa anda jangan jadi influencer. Saya katakan bahawa anda memang perlu. Kadang-kadang kita kena ada konsep menjadi seorang yang boleh membentuk manusia dengan cara influencer. Tapi saya beritahu anda, dengan nilaian pelajar sebagai pelajar, jangan terikut-ikut anda menjadi seorang influencer yang memberi masalah. Boleh tak adik-adik? Boleh tak adik-adik? Kalau boleh kata boleh. Saya membenarkan anda menjadi influencer, tapi saya nak pesan kepada anda, jangan anda terikut-ikut kepada benda-benda yang buruk menyebabkan anda ni ialah anda memberi pengaruh pada orang lain, anda ini jadi trouble pada masalah pada pembelajaran dan lain-lain. Okey? Nak jadi influencer tak ada masalah, tapi sekarang utamakan juga tentang pembelajaran anda. Okey, dan terakhir adalah online. Online. Anda banyak dibentuk dengan online sekarang ni. Anda banyak dibentuk dengan online. Jangan anda hanyut dengan banyak bermain online. Tak kira apa-apa gaming ke apa-apa benda ke, ya secara online. Okey, jadi Samio ini anda harus berjaga-jaga. Benda ini bagus ni. Benda ini bagus, tapi dia juga boleh membunuh anda. Benda ini sebenarnya boleh membantu anda, tapi benda ini juga boleh membunuh anda sebagai orang yang mempunyai kehebatan multi-intelligent task. Okey, boleh? Kalau boleh, katakan boleh. Boleh katakan boleh? Kita nak boleh? Okey, boleh, bagus. Okey, jom. Sekarang saya nak pergi lagi sedikit. Okey, sedikit untuk anda, untuk potensi anda. Okey, macam ni dalam bab ini sedikit je untuk anda. Okey, yang ni saya nak pergi last saya nak pergi last. Saya biar dulu. Okey. Saya nak pergi pada last. Okey. Habis. Remind, unshakable, look pada potensi. Potensi ada dua sekali tadi. Potensi untuk diri anda dalam generasi, dan satu lagi potensi berkaitan dengan otak anda. Nanti saya ceritakan dalam bentuk whiteboard. Okey, jangan bimbang. Saya pergi kepada E, eliminate the distraction. Okey, sedikit je untuk the power of discipline. The power of discipline untuk jadi rule, wallazina hum anil lagwi muqridun, tentang lagwi muqridun, tentang benda ni. Nak menjadi orang yang jauh daripada perbuatan atau perkataan yang tak berguna, anda kena solat dengan baik. Maksud saya. Nak menjadi wallazina hum anil lagwi muqridun, nak menjadi orang yang bagus dalam menjauhkan diri daripada benda-benda yang tidak berfaedah, dek. Okey. Apa kena buat? Pembelajaran disiplin. Nak berjaya, kena buang dan jauhkan diri dari alasan, tekanan, pembaziran dan kelompok-kelompok yang memberi negatif. Okey, tulis. Wallazina hum 'anil lagwi muqridun. Saya nak beritahu anda, pembelajaran disiplin adalah gini. Tadi pembelajaran tentang belief, pembelajaran tentang fokus. Sekarang dah ada fokus, potensi. Kadang-kadang potensi kita ni telah dibazirkan dengan benda-benda lain. Benda-benda yang tidak bermanfaat untuk anda. Jadi, benda yang tidak bermanfaat itulah dipanggil sebagai mughridun. Anil lagwi mughridun, benda yang tak berguna. Okey, jadi macam mana? Nak menghilangkan sia-sia ni, dik, anda kena selesai masalah solat dulu. Cantik Allah bagi ni, dik. Ini dipanggil sebagai cause and effect. Cause and effect. Kalau anda nak jadi orang yang boleh selesai, boleh memberi boleh menyelesaikan masalah sia-sia, anda kena selesai masalah solat dahulu. Kalau anda dapat fokus, dik, dia akan hilang secara tiba-tiba benda yang sia-sia tu. Kalau anda dapat fokus belajar, dia akan hilang benda yang sia-sia yang anda nak buat itu. Okey. Jadi, ini benda sia-sia, dik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak beritahu anda, apa yang saya nak sampaikan kepada anda, benda yang sia-sia yang boleh menyebabkan anda jadi macam down, menyebabkan anda tertekan, yang negatif itu, pertama, dik, iaitu bermula daripada otak anda. Iaitu, please, dik, and automatic negative talk. Ini adalah berkaitan dengan jangan sesekali kita berfikir alasan. Okey, sekarang.
Sekarang dah pukul 8, pukul 10 suku. Nak masuk 10 suku dah. Nak habis dah. Dan anda dah mula dah fikir negatif. Allah, lambat lagi ke Cik Muiz. Lama lagi ke Cik Muiz. Sekarang, kalau anda dah fikir macam tu, anda sudah ada N, automatic negative talk. Automatic negative talk. Berfikiran secara negatif. Okey. Jadi satu lagi dipanggil niup. Orang lain pula tambah. Dipanggil negative influence other peoples. Yang ni adalah tentang orang luar pula yang memberikan benda-benda negatif. Ni saya beritahu anda benda-benda yang menyebabkan anda jadi lara. Pertama, bermula daripada kita sendiri. Kita sendiri yang reka lara itu. Kita sendiri yang mereka benda-benda yang tidak bermanfaat itu. Kadang-kadang ia berlaku daripada luar. Luar yang membentuk kita. Luar yang membentuk kita. Orang lain yang membentuk benda-benda yang lara kepada kita. Akhirnya, benda inilah boleh menjadi masalah kepada kita. Okey. Harap anda faham And automatic negative talk daripada kita. Yang kedua dipanggil negative influence other people. Yang telah membentuk, orang lain membentuk kita, menyebabkan kita lalai. Okey. Jadi dek, ni tulis je dek. Ni saya beritahu hari tu kalau kawan-kawan kita yang pernah dengar ceramah saya. Okey. Benda inilah yang saya nak anda buang Lawi mukridun, benda yang tak berguna yang saya nak daripada anda buang benda ni. Pertama, bertangguh. Yang kedua, banyakkan perkataan alasan. Alasan je. Alasan nak masuk PDPR, banyak alasan. Banyak alasan lah. Mak ayah minta buat sesuatu perkara, maka kita beralasan. Jangan. Ini alasan. Lihat lesu. Bangun subuh dah lesu dah. Nak PDPR lesu dah. Masuk lewat PDPR kan. Ini dah ada konsep lesu dan lihat. Ada pemberat. Bila nak buat tugasan yang memberi manfaat seperti mana kerja sekolah, maka ada pemberat. Tapi kalau cari konten TikTok pula, dia hilang pemberat itu. Jadi ni saya beritahu ada pemberat. Please dek, kalau boleh jangan ada pemberat pada benda-benda yang boleh membantu anda, boleh memberi kebaikan kepada anda. Jangan ada pemberat. Yang ketiga, yang terakhir dipanggil serabut. Serabut. Okey, sekarang adik, jangan serabut-serabut. Jangan serabut-serabut dengan ceramah saya sebab saya nak dah habiskan. Saya nak habis dah. 10 dah suku dah, saya nak habiskan. Jangan serabut sebab bila serabut juga anda akan jadi malas, menyebabkan lagwi mukridun itu akan hadir pada diri anda. Okey, tulis menangguh, alasan, lihat, lesu, ada pemberat dan serabut. Bagus. Okey, terima kasih cikgu kerana menulis automatic negative talk dan juga negative influence other peoples. Okey. Okey, saya tak nak ni. Okey. Adik, untuk anda mengelak untuk menjadi lagwi mukridun kepada masa anda, saya bagi tip kepada anda. Saya bagi tip kepada anda. Pertama, tipnya adalah saya nak anda jejak dahulu. J adalah untuk anda nak anda tengok diri anda, adakah anda ni lara, adakah anda ni rasa macam banyak membuang masa, banyak membuat kerja-kerja yang tidak berfaedah. Okey, sekarang jejak dahulu. Jejak macam mana? Jejak dengan gunakan aplikasi. Ni saya katakan tadi kan, zaman anda adalah zaman aplikasi. Jadi anda juga ada kebaikan aplikasi itu. Jadi ambil aplikasi ni. Cari dalam aplikasi anda, download Clockify dan juga timer logger. Okey. Benda ini anda boleh buat, bantu anda untuk jejak berapa bilangan anda mandi, berapa bilangan anda bermain game, berapa bilangan masa anda tu. Anda boleh jejak masa anda. Lepas tu dia boleh orang panggil apa? Dia boleh simpulkan berapa masa anda dah habiskan. Okey. Ambil aplikasi, tulis. Clockify dan juga timer logger. Okey. Dan yang kedua, okey, lepas kita jejak, kita kena analisa. Analisa melalui konsep 888. Mudah je, 888 ni adalah 8 jam sama dengan 24 jam. Saya nak cepatkan bahawa formasi ni mudah je, Dik. 8 jam anda kena timingkan masa anda untuk rehat, untuk tubuh sihat, untuk beri kebaikan kepada anda untuk tidur. 8 jam dah anda jejak dah tadi, anda jejak dah masa anda berapa, anda habiskan. Okey, sekarang anda cuba analisa dengan cara macam ni. Analisa dengan cara anda cuba tengok berapa jam tu anda cuba tengok berapa jam anda dah tidur, berehat dan juga senaman. Okey, tapi apa yang saya nak anda biar jadikan 8 jam. Jadikan analisa tentang diri anda itu 8 jam. 8 jam untuk tidur, rehat dan senaman. Mengapa saya katakan macam tu? Sebab ini untuk kesihatan, Dik.
8 jam hidup kita untuk kesihatan. Kita kena jaga tubuh kita. Kita kena jaga kesihatan kita. 8 jam lagi ke mana? 8 jam yang tengah itu adalah berkaitan dengan imbangan gaya hidup. Mandi, makan, solat, ibadah dan benda-benda yang lain. 8 jam itu anda kena buat dengan gaya tersusun untuk apa ni? Dipanggil gaya hidup anda lah. Setiap hari anda buat tu. Okey, 8 jam. Jadikan dia 8 jam. Ini adalah tentang life anda. Life anda. Dan 8 jam lagi, satu lagi adalah apa dia Cik Muiz? 8 jam lagi adalah untuk anda belajar, menuntut ilmu dan mencari manfaat untuk kejayaan kita. Kejayaan kita untuk kita lah, untuk di dunia ini. Apa dia? Okey. Jadi ni 888 ini untuk formula untuk anda kekalkan, jadikan ia imbangan. Imbangan untuk kesihatan, imbangan untuk lifestyle anda, imbangan untuk targeting ataupun untuk anda tugasan anda sebagai task anda sebagai seorang pelajar dan seorang remaja. Apa dia? Okey, 888. Dah faham Kalau faham, katakan faham. Faham? Faham? Faham ke? Dan terakhir, satu lagi adalah manfaatkan pada pukul 7 hingga 2 pagi, 2 petang. Okey, saya harapkan anda gunakan JAM ini sebagai panduan untuk anda tidak menjadi orang yang bazir pada pengurusan masa anda. Saya tak nak anda bazir, sebab saya tak nak anda menjadi lagwi muqridun, menjadi anda menjadi orang yang merugikan masa anda pada benda-benda yang anda tidak sepatutnya. Okey. Trigo bagus. Bagus. Okey. Okey, tak nak. Okey. Alhamdulillah nak habiskan. Remind dah habis. Saya remindkan tentang dream, unshakable, your belief, berkaitan dengan belief system anda. Lalu saya nyatakan tentang potensi anda, potensi generasi anda, dan lepas ini saya akan tulis Spanish tentang potensi otak anda. Dan satu lagi E pula adalah tentang eliminate your distraction, iaitu benda-benda yang boleh mengganggu anda, apa yang boleh mengganggu anda. Okey, antaranya adalah berkaitan dengan masa. Jadi kena disiplin. Okay, macam mana nak disiplin? Gunakan kaedah yang saya nyatakan tadi tentang JAM. Itu adalah berkaitan dengan masa lah. Okey. Dan Srif to grateful, saya beritahu anda terakhir adalah tentang the power of giving melalui ayat wallazina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Maksud saya adalah orang yang menunaikan zakat adalah orang yang giving. Dipanggil orang yang bersyukur, meletakkan grateful. Okey. Apa pembelajaran kita untuk orang yang memberi? Penghujung saya adalah lizzakati fa'ilun, bersabar dan bersyukur. Dan giving ini nak berjaya perlu bersih diri dari sifat negatif, sombong, kedekut, dan sucikan diri dari sifat dari sifat positif yang bukan negatif, maksud saya sifat negatif dengan maksud saya dan sucikannya dari sifat positif dengan berinfak, sedekah dan hidup memberi, supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Okey. Untuk menjadi orang yang bersih diri, yang bersyukur, itu orang yang bergiving, anda kena selesaikan masalah al-lagwi muqridun. Dipanggil cause and effect. Cantik susunan ayat Quran ni. Nak jadi orang bersih jiwa, kena selesaikan dulu al-muqridun itu. Kalau anda letak lara, anda boleh mengurus diri anda, maka anda boleh mengurus harta anda. Anda boleh mengurus macam mana anda nak proaktifkan dalam sudut apa yang anda ada itu. Okey. Jadi alhamdulillah habis. Okey, ni terakhir. Terakhir untuk pembelajaran. Saya bagi dua nama ini tentang Oprah Winfrey dan juga Sylvester Stallone. Mengapa saya nak bagi dua ini? Orang putih ni, tapi ada kisah dia. Kisah ni sangat cantik. Sangat cantik. Adik, Oprah Winfrey ini, Dek, saya beritahu anda, Dek, dia ini seorang anak luar nikah. Dia ini seorang anak luar nikah. Dan dia ini, Dek, dipenjarakan pada umur 16 tahun. Oprah, maafkan saya kena sebut tentang keburukan anda. Maafkan saya, Oprah. Okey. Ini untuk inspirasi kita. Kebagusan Oprah ni ada bagus lepas pada zaman kejatuhan dia. Dia telah dipenjarakan pada umur 16 tahun dan dia ni anak luar nikah. Tapi, Dek, saya beritahu anda, dia berubah, Dek. Dia berubah dengan dia memberi terbaik pada hidup dia. Ni saya beritahu memberi, pembelajaran memberi. Dia cuba bersabar dengan apa yang dilalui dan dia bersyukur dengan apa dia lalui. Sekarang dia nak berubah.
sekarang dia nak berubah. Apa dia buat? Dia menyucikan kehidupan dia yang buruk-buruk itu menjadi orang baik. Akhirnya saya beritahu anda, Dek. Akhirnya saya beritahu anda, Dek. Oprah telah menjadi seorang yang hebat dalam pengucapan awam, dalam TV live, dalam TV, dalam TV dia menjadi orang yang pengacara hebat. Dan saya beritahu anda, dengan turning point yang dia buat itulah mengubah segala kehidupan dia. Turning point dia ubah sikit je. Dia nak berubah je. Akhirnya perubahan itu telah membawa kebaikan kepada dia. Begitu juga Sylvester Stallone, Dek. Sylvester Stallone adalah anak orang miskin, Dek. Orang miskin, Dek, Sylvester Stallone. Dan dia juga mempunyai keinginan nak berjaya, tapi semua orang kata tak boleh berjaya sebab dia miskin. Tidak ada wang. Tapi, Dek, saya beritahu anda, dia berubah bila dia menjadi tukang sapu, Dek. Dia menjadi tukang sapu di satu organisasi, bukan organisasi, dia orang buat filem. Orang buat filem, dia menjadi tukang sapu sampah semasa itu. Sapu sampah, menjadi staff yang menyapu sampah pada orang buat filem itu. Tapi bila macam tu, Dek, bila macam tu ada orang melihat kehebatan dia dalam body dia tu. Body dia tu orang nampak okey. Dia boleh buat stunt. Maka orang ajak dia. Buatlah stunt untuk filem-filemkan drama-drama. Maka dia berubah, Dek. Dia nak berubah hidup dia. Dia rasa macam buatlah stunt, tak apalah. Dan dengan gaya macam itulah orang nampak bakat dia. Bakat lakonan dia dalam buat stunt. Dan masa itulah drama, filem telah mengangkat dia dan menjadi seorang pelakon yang hebat. Dan perubahannya adalah sebabkan menjadi seorang penyapu sampah, Dek. Itu je. Dia berubah penyapu sampah. Macam Oprah tadi, dia berubah di dalam penjara. Dia berubah diri dia semasa dalam penjara. Sylvester Stallone hanya menyapu sampah, dia sudah berubah. Okey. Penghujungnya, 8 jam solat. Okey, bagus. Penghujungnya adalah saya beritahu anda, Dek, dalam memberi ini anda kena bersyukur, Dek. Apa perubahan anda itu kena bersyukur, Dek. Apa yang benda yang berlaku itu diri anda kena bersyukur, Dek. Okey. Sekarang dah habis. Iman, Ashikable, Look, Almin, Asrif. Okey. Jadi saya nak habiskan. Okey, bismillah. Saya nak kejap saya nak stop sharing. Stop sharing. Okey. InsyaAllah habis dah. Dah nak habis dah. Okey, nampak saya? Nampak saya tak? Nampak saya? Okey, sedikit saja untuk anda. Tetap potensi. Sini penghujung dah, Dek, insyaAllah. Dalam potensi gini, Dek. Ni otak anda ni. Sedikit tadi saya tambahan tentang otak tadi, generasi. Yang kedua tentang otak. Ni otak manusia, Dek. Saya nak bagi tahu kepada anda bahawa otak anda kena jaga. Antara utama yang anda kena jaga adalah tentang depan ini. Dipanggil frontal lobe. Frontal lobe ataupun dipanggil lobus otak depan. Lobus otak depan. Frontal lobe, okey. Frontal lobe. Lobes, okey, ataupun lobus otak depan. Okey, Dek. Dengar baik bukan saya ni. Ini penghujung dah. Mengapa saya minta anda jaga benda ni, Dek? Okey. Sebab pelajar bahawa frontal lobe ini ada dalam Quran. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kazibatin khati'ah. Allah menjelaskan kepada kita tentang kazib. Otak depan ini derhaka. Mengapa dia derhaka? Nampak memang luas gila, cikgu. Okey. Apa ni? Otak depan ini adalah derhaka. Dia derhaka. Mengapa derhaka? Sebab dia ada sesuatu elemen dalam otak depan. Okey. Ni saya beritahu anda, Dek. Otak depan ini sebenarnya dia ada 5 perkara yang boleh bantu anda. Tapi, Dek, kalau anda tidak membuatkan dia menjadi orang baik, tidak membuatkan dia menjadi baik, dia boleh membunuh benda ni, Dek. Dia boleh membunuh 5 perkara ini. Okey. Apa dia 5 perkara ini? Dengan otak depan ini, adik kena jaga, Dek. Kena jaga otak depan ini. Kerana otak depan ini memberi memori yang bagus. Kena jaga. Nanti saya cerita macam mana jaga otak depan ini. Pertama, otak depan ini memberi memori yang bagus. Sebab anda dalam keadaan belajar, Dek, anda perlukan memori yang bagus. Yang kedua, dipanggil emotional. Otak depan ini juga boleh membimbing emosi anda, mood anda. Otak depan, kena jaga, Dek, otak depan. Kena jaga otak depan dengan mood anda. Sebab dia boleh bermain dengan mood. Otak depan juga adalah berkaitan dengan solution ataupun dipanggil sebagai planning nak buat sesuatu. Solution.
Anda seorang pelajar, anda juga ada membuat solution, pembinaan solution. Dan yang keempat, otak depan juga berkaitan dengan attitude, perangai dan behavior. Dan terakhir, otak depan juga adalah berkaitan dengan social. Anda berinteraksi. Okey. Sekarang Dik, mengapa saya nyatakan macam ni, Dik? 5 perkara ini dia berada di otak depan, Dik. Tapi kalau anda tak jaga, Dik, dia boleh membantutkan 5 perkara ini. Okey, macam mana nak jaga benda ni? Okey, pertama, Dik. Pertama, saya nak anda buang benda ni. Buang pertama adalah elakkan makan benda yang tidak berfaedah. Elakkan makan yang benda tidak berkhasiat, please. Kalau boleh buang, buang. Elakkan, jauhkan benda yang boleh menyebabkan kerosakan pada frontal lobe. Okey? Elakkan makanan yang tidak berkhasiat, pada faham-faham lah. Yang kedua, elakkan daripada ubat-ubatan. Ubat macam mana, Cik Muiz? Ubat-ubatan macam pil khayal, pil kuda, cakoroy, apa lagi? Benda-benda yang boleh memabukkan, yes. Boleh merosakkan sini. Yang ketiga, Maggi boleh ke? Maggi boleh makan Maggi, tapi jangan sehari 5 bungkus. Maggi boleh makan, Dik, tapi jangan sehari 5 bungkus, Dik. Tu bahaya. Okey. Yang kedua adalah tentang ubat-ubatan ataupun benda-benda yang berkhayalkan, memabukkan. Yang ketiga ni, Dik. Yang ketiga adalah anda kena jaga daripada gadget, Dik. Elakkan anda 24 jam bersama gadget. 24 jam bersama gadget. Dia sebab dia boleh membantutkan sini. Sebab elemen-elemen dalam gadget itu dipanggil sebagai elemen-elemen itu dia boleh memberi satu saya lupa panggil istilah dia panggil elektrik daripada benda-benda yang ada dalam telefon. Dia boleh beri cetusan pada otak anda. Jadi masalah dia panggil connection. Okey. Pil tidur boleh ke? Okey, pil tidur pun jangan, Dik. Kalau boleh elakkan. Okey. Yang ketiga apa dia? Gadget. Boleh membunuh di sini. Gadget boleh membunuh di sini. Sebab dia memberi connection pada otak anda. Dan yang terakhir, pornografi. Sekali lagi saya sebut. Pornografi. Mengapa saya kata macam tu, Dik? Sebab frekuensi bagus. Zone frekuensi bagus. Pornografi juga boleh membunuh otak depan anda. Dik, beringat, Dik. 4 perkara ini anda cuba elak betul-betul sebab dia boleh membunuh benda-benda yang 5 perkara tadi. Memory, emotional, solution, attitude dan social. Dan macam mana pula nak backup dia? Macam mana kita nak biar jadi strong otak kita? Pertama, Dik. Apa kena buat, Dik? Sujud, Dik. Mengapa sujud pada bahagian ini? Sebab Allah sudah menyatakan di sini derhaka, Dik. Derhaka tu sebab Allah minta kita sujud. Sujud pada bahagian ini. Ini, Dik, formula besar, Dik. Function dia sangat besar pada frontal lobe. Function untuk kita hidup ni sangat besar. Jadi kena sujud. Sujud boleh memberi perubahan pada frontal lobe. Pertama, sujud. Yang kedua, sentuh, Dik. Macam anda pening kepala, anda sentuh Allahu Akbar, sentuh sambil berzikir, ya Allah, mengapalah, Allahu Akbar. Sentuh ataupun sapu wuduk, sapu ataupun anda minta mak ayah anda sentuh kepala anda, sentuh pada ubun-ubun. Itu sebab ada hadis tentang ubun-ubun ini, Yang ketiga, S adalah suntik. Suntik bukan cocok jarum, Dik, bukan ambil jarum suntik, Dik. Suntik dengan ilmu, suntik dengan perkara baik, suntik dengan melihat perkara baik supaya dia boleh bantu anda dalam kecemerlangan otak anda. Dan satu lagi dipanggil adalah S terakhir, sihat. Sihat adalah anda kena pilih pemakanan yang betul, yang bervitamin, yang mempunyai protein yang bagus supaya dia boleh bantu pada otak depan. Ingat, sujud, sentuh, suntik, motivasi ataupun suntik ilmu, dan yang terakhir kena sihat. Pemakanan cara betul untuk bantu otak depan anda. Ingat, otak depan potensinya adalah pertama apa dia? Memory. Yang kedua adalah berkaitan dengan solution. Yang ketiga adalah emotional. Yang keempat adalah attitude ataupun behavior. Yang kelima dipanggil social. Macam mana kita nak menjadi orang yang bersosial yang bagus. Okey. Jadi tersimpan di sini. Okey, itulah saya nak nyatakan kepada anda tentang potensi yang anda ada. Okey. Saya harapkan rule yang saya beritahu tadi boleh membantu anda semua di luar sana.
InsyaAllah memberi kebaikan kepada anda. Wallahualam. Saya serahkan kepada cikgu anda dah 10.30. Okey, saya serahkan kepada cikgu anda. Yeay, habis dah. Tepuk tangan. Dah habis dah. Tepuk tangan. Clap your hand. Bagus. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Okey, saya serahkan kepada